Ini cerita Dapur Net. Yo, what up people, this is Ricardo. This is Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Lagu Dalengan Podcast yang pertama di Kota Marudu. Bertemu kita dalam season 4 episode yang kedua di guys. segmen ini Cerita Dapur Net. Hari ini macam biasa masih lagi diperketatkan SOP-SOP itu. Masih lagi disambung kita punya lockdown. Sambung. Nampaknya sambung lagi ya. Fasa pertama ni selama 25 hari lah kan. Okey. Yang Sehingga ini 12. kedua sudah lah. Ini kedua kan Fasa sudah. pertama lagi. Fasa pertama. Ya. Masih pertama. Itu kan 14 hari kan itu. Aduh, Oh man. Wow. Okey, never mind. sedih. Okey, kita punya tajuk hari ini adalah The Greatest Heist. Yap. Dalam bahasa Melayu dia saya pun tak tahu macam apa bahasa Melayu Greatest Heist lah. Perompakan yang Terhebat lah. Ah, perompakan lah, terhebat kira lah. kategori Rompakan rompak yang- lah betul kan? Yang legend lah. Legend lah kan. Alright. Mhm. Okey, sebelum kita mula macam biasa, kita mau intro dulu sikit Info semasa. info semasa yang berlaku Di sekitar di anda. sekitar anda. Tahniah kepada Malaysia menang semalam lawan Thailand 1-0. tahniah. 1-0. Tanya. Hasil penalti daripada Encik. Di Paula, kalau ada penalti dah tahu dia menjadikan dah. Ya, banyak orang fed up jugalah dia, tapi itulah orang Boleh lah. sepakan. A win is a win lah. The win is a win, tapi tidak layak sudah untuk kelayakan Piala Dunia lah, tapi pergi Sedih. Piala Asia lah. Boleh lah. Harap layak lah. Ya. Layak lah sebab Thailand pun macam setengah mati. Bukan apa men, saya betul-betul kecewa lah sebab kita sudah ada barisan pemain yang kira terhebat, terbaik. Kita punya import pun kira naturalisasi pun yang terbaik. Aku rasa Vietnam tiada pun. bagian tu fail lah bila kita ada pemain naturalisasi tu kan. No need lah aku rasa dalam tim tu. Jujur lah aku cakap. Sorry ya. Betul. Kalau kita full team orang Malaysia lagi best saya rasa. Ya, aku Ya, rasa. betul. Tapi sebenarnya aku rasa persamaan tu akan berlainan apabila kalau dia jadwal perlawanan tu dikekalkan tempat di Malaysia. Sepatutnya di Malaysia kan. Tapi sebab COVID ni ditukar tempat. Aku rasa kalau dia main di Malaysia, Mungkin lain sikit saya semangat dia. rasa payah Vietnam tu. Ya, sebab sama Vietnam tu kira macam sangat-sangat anu lah. Semua penalti tu macam dah layak penalti oh. Dia kasih sangkut kaki dia. Wow. Dia ada terkena sikit je. Ya, tapi dia sebenarnya boleh berdiri betul. Tapi di kotak kau simulasi lah apa yang boleh kan? Biasalah Neymar. Ya. Yep. Neymar. But anyway, tahniah Malaysia semalam. Tanya. Lepas tu saya sambung lagi France lawan Jerman dan tahniah juga Yup. France. Tanya France. Malam Viva la dua, France. dua jaringan tidak dikira ke tu? Iya. Ya, tidak dikira. Sayang kan? Dikira. Dua jaringan tidak Iya, dua dikira. jaring. Anyway, kita teruskan tanya kepada Fanzi My Stars semalam dia dapat nombor 2 di My Stars punya. Yeah. 15,000 Oh, lah iya kah? Fanzi. Wow, Fanzi 15,000. belanja kami Fanzi. Saya tidak Yeah. tahu apa benda tu. Itu adalah macam reality show nyanyian secara online. Yeah. Online. Ya, tapi di TV ditayangkan. Ha? Saya rasa My Stars di Singapura punya. Oh Singapura punya. Oh ya, Singapura punya ya. Jeritan di belakang tu adalah latihan anak saya tengah berlatih vokal. Ingrid tengah berlatih vokal di sana. Next Okay. My Stars. Oh dia dapat nombor 2. Yang nombor 2, 15K, okay? Not UK. bad. US. Malaysia. Oh Malaysia. Oh. Yes, Not nombor 2 bad. Malaysia. Nombor Fanzi sponsor kami sikit. Ya, Fanzi. Belanja mie goreng pun boleh. Jadi tu. Jadi, oh. Goreng ke 2 pack ke 3. Fanzi. Okey, seterusnya tapi pemenang dia dari Sarawak nombor 3 dia macam Filipinos. Oh, Dia macam Asia ni. Oh Borneo pegang ah. Borneo pegang Jo. Yo. Not Malaya, Borneo. Yep. Nice. Seterusnya kita pergi cerita SAS yang tengah famous sekarang ni, Yap. Philip Among. Among Us. Kami bukan suka-suka disebutnya, ini kami baca di berita sudah disebut, so kami follow sajalah, janganlah Rasanya satu kecam. sahabat tengah follow case ni lah. Sangat. Kita Ya. tidak tahu apa yang berlaku, ada kayak betul atau tidak, tapi banyak sudah orang bersuara dan tiba-tiba kan hari itu saya dengar podcast daripada cakap-cakap podcast bah. Dorong si Joel kan. Oh ya. Sama si Man kan. So dorong ada cerita sana pasal bila tu timbul ada orang konon-konon lah, tidak tahu betul ke tidak. Ada orang bilang, dia lah yang sugar daddy yang tu konon, lebih kurang gitulah. Oh lah. Yang di UMS yang inilah dia ada berapa puluh ribu dia pernah kasih keluar gitulah. Nah, Some of this sugar baby keluar lah konon kasih tahu dia lah sugar daddy. Ya, gitulah. Oh, come out untuk Macam bercakap. yang bukan sindiket apa ni? maksud Industri dia- sugar daddy. Maksudnya dia ni biasa sudahlah. Macam gitulah maksud dia tu. sangat sinonim
Sangat dalam hukumnya. Kira dia ni anu lah kan apa itu Oh, top tai. rank lah dalam Sugar Daddy ni. Veteran. Macam lah lebih kurang gitu lah. Malu-malu Oleh. cakap. Yalah, Aduh. apapun kita dengar orang cap kan. Ya, Kita itu- cuma mau kepastian Ya, sebenarnya. kita cakap That's true. kita ulang balik saja. Harap-harap apa yang terbaik, harap-harap semuanya okey, tapi bersama dengan cerita itu pula dia punya peguam. Ya peguam dia kurang ajar betul lah. Dia hina kita punya. Iya kan, tradisi kita. Tradisi tu. Kena sogit kan dia? Ya dia kena suruh sogit dia bilang. Harap-harap dia dapat 2 ekor karabau lah kan. Dong sogit dengan apa aja? 2 ekor kerbau aja. Dah tahu apa duit Kerbau kali. je. Dah tahu lah. So kalau sogit satu kerbau kamu kan Letaklah 5K 7.000. lah, 10K. Paling rendah boleh dapat 5K lah kan. Jadi 10K sangat cheap lah. Itulah dengan Kan? Patutnya 5. lepas tu dia tarik balik dia minta maaf lagi kita. Macam mana tu kalau gitu? Biasalah orang-orang yang diletak sebagai kayangan nih kan. Hmm. Just minta maaf settle masalah. Memang senang je cara settle orang ni. Betul lah. Alright, talking about Euro yang tengah berlangsung, Portugal pun menang semalam 1-0 malam Sebelum tu, lawan Hungary. apa kau punya tim? Saya Kado apa tim? saya Belgium dan juga England. Okey. Okey ni? Saya England. Okey, saya Portugal dengan France. Oh, okey, dua-dua sudah menang. Portugal pun menang hari tu. Menang 3-0 3-1 yo. semalam, 3-1 lawan Hungary kan. Wah, strong. Anyway, talking about CR that. menjaring. Betul. Itu dia. Talking about that, Yup. kita mau cerita pasal penyokong Hungary ada 60,000 yang Betul-betul saya jealous tau tengok. sangat jealous, macam rindu zaman tu kan. Sebab sudahlah dong tidak perlu pakai Mas, Ya. kan lepas tu tiada. berapat semua. Ya. Aduh. Diorang siap ada, diorang punya chant apa semua. Menyumpah aku dalam hati. Producer sebenarnya tanya, dia bilang, opini producer tanya, kenapa diorang begini ni? Orang apa? Saya pun, bila saya terus cek lah, Ya. cek rupanya Semua sudah divaksin. semua sudah semua yang datang tu divaksinkan dan dibayar oleh kerajaan, okey? So presiden dia adalah peminat tegar bola sepak dan diorang macam lama nak masuk ke Euro. Bila Ya. diorang dapat masuk ke Euro, layak ke Euro ni dan lawan Portugal mesti lah diorang mau boom. penyandang juara kan? Ah. Penyandang juara. Ya, penyandang juara Euro sebelum ini. Sampai Mestilah kita diorang. tengok game tu pun kan bukan halang-halang Hungary tu. Oh, bukan. Diorang Cun betul. Cun juga. Dong Ya. dulu leading 1-0. Ya, ya betul. It's actually sangat-sangat tight to game walaupun nampak sangat rancak lah. Ya, Kau rancak. tengok kan macam payah bernapas. bukan macam Jerman sama France macam kurang sedikit kan. Itu macam mentang-mentang dua-dua tim Tim kuat, tim tim power. kuat, jadi kita tengok dong punya macam banyak berhati-hati. Iya, dong macam main. kau macam malas mau tengok kan. Ya. Walaupun kau minat France, saya sokong France juga semalam. Walaupun saya cuma tengok ulangan je tapi tekanan juga tengok. Ya, macam kau bila dia mau buat sesuatu ni. Macam training bah. betul. Bukan macam Euro. Bercerita pasal itu, diorang sudah divaksin, yang datang 60,000 orang sudah divaksin dan mengikut kata producer 80% Hungarians ni Ada punya sudah rakyat lah kan. sudah divaksin sepenuhnya. Wow, sangat laju ah. 80% di satu negara tu. Ya. Wow. 80% of Hungarians. Oh, Malaysia. salute lah. Malaysia di Malaysia. going there. Diorang Going bertungkus-lumus lah. Kita Yes. puji lah. Malaysia. No problem. Salut. Seterusnya kita mau cerita sikit. Ada satu cerita ni. Dia ni kan. Okey, kamu kenal Jeff Bezos kan? Yes. Yang Jeff Bezos Siapa ni dia kenal? CEO Amazon. Amazon, CEO Amazon, dan dia lah orang macam paling kaya di dunia sekarang, on top rank. Dan dia dengan apa itu Elon Musk tukar-tukar tempat. ya, dorang dua si Elon Musk dua-dua. Kayangan. So dorang ni si Jeff Bezos ni dia buat satu trip pergi angkasa tau. Ya. So dia buka bid. 10 juta. Dia buka bid. Tapak dia 10 juta. Bermula daripada dia buka pembida kepada 20 juta 20 pembida atau membida 20 bida. Okay. Dan dia buka pada kadar harga biasa saya dapatkan dua di mana sudah saya letak tu saya punya nota 4.8 juta. Dia start dari dolar, 4.8 juta dia start daripada dolar. Dan endingnya aku buktikan untuk kita. In 10 minutes itu 20 slot finish. Dan Paling tinggi kamu tahu berapa bida dia? 118 juta US dollar 118 juta. untuk bercuti di angkasa bersama Jeff jadi Bezos. bayangkanlah orang yang sudah kaya dong tidak tahu buat apa soal itu kan. Ya. So dong spend for nothing lah bagi aku lah. Macam duit Ya. saku saya tu. Ya. Aduh. Tapi talking about angkasa ni, China sudah mendahului US dan negara-negara lain. Dong bakal melancarkan dongnya roket tu kan. Dia bakal namanya? melancarkan roket dan juga dorong sudah sampai Marik. Hah? Dorong sampai Marik, dorong punya drone gambar-gambar selfie Yeah. ni. Shit man. Drone sudah gambar selfie very HD Full HD, saya ada nampak lagi memang cun lah gambar. Saya nampak batu-batu lah macam batu-batu di Marak. Pula sana dong macam mana di dalam studio ya dong cakap. Ya, itulah Banyak kita lah, we don't banyak know. yang- Banyak Ya. spekulasi lah kan. Ya. Macam juga bulan orang dah tahu pernah sampai ke tidak kan. Yup. Ya. So itulah 115 juta. 115 juta paling rendah.
115 juta dong, bagi kita 1 juta aja untuk kita setup kita punya podcastnya. Wih, kau ke Kiki. bulan kita. Di Kelantan ada satu yang tular nih video ni, penguasa majlis daerah ni dia macam melakukan kekerasan terhadap orang awam untuk dia macam cuba orang telefon bimbit lah. Dia ni menjual, tapi mengikut daripada video yang saya dengar, saya tak berapa faham sebab Kelantan dia dalam sangat. So dia cerita dia bilang tiada lesen, berniaga tanpa permit apa semua. So dia mau tangkap lah, tapi mungkin dia mau rebut sebab tu begini-gini. Dia rakam-rakam begitu pak. Jadi berebut-rebut phone lah pada orang begitu. So pandangan kamu kalau gini apa? Pandangan kamu terhadap penguatkuasa dan juga penjual itu macam mana? Macam lain-lain je ni penguatkuasa dia ni. Ya penguatkuasa sebab itu pun dia kasih panas-panas mereka. Umum gue pega apa ni buat telefon Sepatutnya gua. dia sebagai seorang penguatkuasa dia tidak Sentuh. dia tidak dia tidak layan tu provokasi yang dibuat. Iya, betul. Banyak kita nampak sekarang penguatkuasa yang kena provok ni kan, Ya, dia dia tenang, cool. dia cool, dia tidak peduli ya semua tu. Dia yang penting dia tulis sama tu dia letak go. Dan lepas tu dia viral dia kena puji. Ya, kalau kita lawan Lain dia punya tidak habis viralnya. cerita. Ya, teruk lagi nanti. Ya. Betul, tapi lain cerita juga ini pasal penguatkuasaan juga. Ini berlaku di Pasir Mas, Kelantan lagi. So Pasir Mas, orang penguatkuasa pihak PBT ni dia pergi saman ini peniaga. Tidak ikut SOP. So tapi tiada lesen tu. Tidak lesen. Tapi dia pula tidak pakai mask. Dia tidak pakai mask, lepas tu dia tidak scan lagi. Dia tidak scan lagi, dia tidak daftar, dia tidak Lepas tidak owner pakai gerai mask. itu dia cap lagi, kita boleh bincang lah bagi amaran dulu kan. Iya. Tiada amaran-amaran, tiada budi bicara. Dia bilang kan, ya. Dia bilang kan, okey, ini kawan pergi message dia bilang, yang kena saman ni kawan baik saya, dia bilang. Dia saman tiada lesen penjajah, dia bilang menjajah. Kawan saya pula minta supaya bagi amaran je dulu, jangan dulu. Begitu dia bilang kan. Bincang lah. Tapi dia sombong. Dia jawab tiada amaran, tiada timbang rasa. Lalu dia saman kawan saya sebanyak 250 kerana tiada lesen, sedangkan mas dia nak pakai, Mas Sejahtera tidak scan, suhu badan tidak imbas. Lepas sudah viral, dia pergi balik jumpa tu kawan, dia bilang, kenapa bagi viral? Kenapa kita boleh bincang mak? Kawan saya jawab, ya hari tadi kawan kau tidak bincang, dia kena 250, yang satu kena 1,000. Nah. Bye bye bro. Dia lagi kena baki. Lawan Kita balik. jangan terlalu sombong sebenarnya. Betul. Kita ada kuasa, jangan sombong. Betul. Ya. Okey, lokasi sajat sudah dikenal pasti. Jadi okey, kalau kau enggak lah kita mau jadi sajat. Kalau kau lah yang diburu polis kan, sudah keluar gambar ni. Dalam keadaan kau yang waras ni, kau mesti mau lari bertapuka atau macam mana? Walaupun kau berduit. Kalau aku lah sajat kan, kalau aku lah sajat. Sudah Sudah berjaya keluar tu kan, jangan balik di Malaysia lah. Ya, jangan balik lah bah. Kau Ni balik lagi. kau ada duit, so Leave lah. leave lah. Survive lah tempat lain. Survive tempat lain. Kau survive lah di Thailand kah? Thailand. Yang orang terima Yang begitu sesuai macam dia tu Thailand lah. Thailand lah. Mana So lagi? dia boleh buka sana klub sajat. Club Jat. Kap, suakai kap. Kan? Tapi okey, dia macam agak melucukan jugalah sebab kan dia kena buat begini sudah bayang ada gambar-gambar report dia. Gambar masa dia jantan lagi ya. The thing is kan, okay, dia sudah ditulis ini kan, kan dia berhabis cover yang ini dia bukan lelaki, dia kunsa lah, dia apalah. Sekarang dia Muhammad Sajat bin Kamaruzaman. Nah, semua orang tahu, confirm lah dia memang podan kan. Sudah Muhammad Sajat. Kita doakan yang terbaik untuk semualah, Ya. kan? Aku tidak ada doa untuk dia kalau. Okay, talking about celebrity ni, kita akan bercerita tentang Anji. Ingat anjing tadi. Ngam-ngam saja anjing pula. Anjir. Betul-betul tak boleh. Anji, penyanyi Anji. Penyanyi Anji dari penulis dan penyanyi Anji ni. Endon kan. Indonesia, Legend, ya. Legend, yes. Dia kena tangkap baru-baru. Wah, tidak. Ya, dia kena tangkap sebab memiliki ganja di studio dia. Dia seorang saya di studio, dia tengah melayan dia punya ganja. Alah. Weed lah. So the thing is dia macam orang dia kena patan disebabkan dia tercakap dia tengah live di Instagram. Oh, dia tengah buat live. Ya, so ya saya lebih suka yang natural, dia bilang ya mungkin herba. Natural herba. Nah, kalau seperti ini bani tanang dia bilang. Oh, dia suruh bani tanang juga lah. Jadi maksud dia, tapi dia sangat tenang lah, dia bekerja sama, dia sangat tenang, steady. Nasib dia buat vlog dia lagi. Kan dia ada vlog dia.
Okay, alright. Kita Itulah, terus. gentleman lah. Gentleman. Okay, ada satu di Petaling Jaya ni rakaman dashcam ni. Pukul 3 pagi terakam nenek tua limpas jalan raya tu. Oh Nampak? shit man. Oi. Cuba tengok. Oh man, cuba kau tengok. Apa jadi ya? Ini Malaysia lah, Malaysia. Look at that. Aduh. Dia repeat lagi sikit. Kau tengok dulu. Look at this. Hilang macam tu je. Dah lah seram lagu dia di belakang tu. Aduh, shit man. Okay. Kamera trick. Okay, sebelum Faizal cakap kamera trick, sebenarnya makcik tu memang makcik yang real. Dia ni Alamak. dia lupa ingatan. Kau tahu yang nyanyuk-nyanyuk. Nyanyuk. Malam kesian. Nasib dia kena langgar ah. Nasib itulah dia bilang mana anak dia, mana anak kau ni. Dia bilang kenapa anak ndak banyak Tak lah menjaga netizen gitu cakap kan. bahaya. Aduh. Dia bilang Kesiannya So, dia. dia jawab, belum dia ada jawapan daripada dia punya anak-anak lah. Oh. Tapi enggak, kalau nenek itu sendiri apa dia jawab? nak bodoh. Saya lapar. nak jangan jalan-jalan 3 pagi. Aduh, Well, okay. murangan. Tapi itulah kepada yang ada keluarga begitu, saya rasa betul-betul kena hati-hati. Baru pun macam ada viral yang budak tengah terjumpa di tepi jalan kan, adik-beradik tahun umur dia 5 tahun dan 3 tahun. Viral ditangkap bukan ditangkap, orang ramai tangkap, kasih report lah. Keluar rumah tengah-tengah pagi. What? Wow, tengah-tengah pagi ah. Apa kalau pagi nak tengah-tengah subuh gelap ya. sudah lah. Kau tahu apa dia punya no? Bapak dia tidur. Oh, iya. Tidur Aku dah baca, kan? ya. Bini dia shift nurse ke apa something. Bini dia Shift kerja, malam. masa tu, ya. Oke. Dia tertidur. Dia tertidur. Pintu dia tutup gitu. Ya. Anak tu jalan di jalan raya Jo. Yo. Macam jauh sudah tu. Mungkin dia mau pergi cari mamak dia kali kah? Mungkin juga lah. Aduh. Diorang tak takut kah? Aduh. Tepi-tepi jalan dia kena tangkap polis sebab diorang mana tahu apa-apa kan. Kau pergi mana? Tidak lah, biasalah boy mah gitu. Perempuan pula duduk bro. Oh, Boy. sis mah. Datuk Bandar Moskow tawarkan hadiah kereta untuk cepatkan suntikan vaksin. Di Malaysia, kalau di Malaysia aku mau. Berebut orang Tapi kompom. aku sudah kan vaksin. Iya kan Tapi dua dos lagi. Ya, negeri mana? Moskow. Negara mana? Moskow. Rusia. Wow, Rusia. Aduh. Mari. Maksud dia lebih teruk daripada Malaysia lah kalau gini, tidak mau vaksin langsung kan? Yang Sampai kena tapi di negara mana tuh lembu? Dia bagi lembu. Di mana? Negara mana tuh ada saya lupa. Dia bagi lembu. Nah, dia bagi lembu. Okey lah. Dia punya macam YB kawasan tuh lah. Siapa yang setuju dia akan bagi lembu. Aku punya soalan satu saja. Yang lembu dia tu lembu yang Lembu mainan. okey. Nak ke Cina. Jual menyesal aku vaksin dia bilang. Okey, ini dia punya headline kan, kamu baca headline dia. Umpama kisah Nabi Yunus, nelayan di Amerika Syarikat selamat setelah ditelan ikan paus. Wow. Jadi kurang begitulah. So ada satu nelayan di Amerika Syarikat ni, Michael Packard nama dia. Pengalaman dia selamat setelah ditelan oleh ikan paus. Dia ni umur 56 sudah tahun. So, imagine macam besar ikan paus tu kan. Kau bayangkan lah. And then Dia ni pergi menimbak ikan di bawah. oh, dia tengah menyelam. Dia tengah menyelam menimbak ikan. Jadi dorong kan ada yang oksigen yang di mulut yang begitu melekat tu kan. Kan? Nasib masih ada. So dia tidak tahu di mana, dia macam mau panik sudah kan, tapi dia masih tenang. Sekali baru dia tahu. Dia terasa lidah-lidah besar lidah-lidah dia sudah tahu sudah. Lah kan. Dia tahu sudah di dalam mulut ikan paus. So macam mana dia keluar? Tidak tahu macam mana dia keluar, tapi macam itu paus tidak dapat menerima dia kasih hembus. Gitulah. Oh, dia keluarkan Dia balik. keluar balik dan dia punya kawan yang berada menimbak ikan juga tengah-tengah di atas perahu gitu. Nampak yang dia terbuang di atas gitu. Oh, dari atasnya lah, gila ya. Tapi anulah macam orang tidaklah tipu lah, dorong macam tak percaya lah, begitulah. Tapi macam mana lagi dia terus terang Dia ini yang begitu, berlaku. dia rasa gitu. Ya, kalau kamu mau percaya terpulang sama kamu dia bilang. Dia tengah layan bani tenang juga. Atau dia sama si Anji. So, Alright, beberapa benda. Oh ini lawak, ini serius Jo. Ini berlaku di Rio de Janeiro. Wah, sebelum kita mulai. Ini nanti kita akan masuk lagi info semasa yang lain lah. oke. Dia punya title lah, dia punya headline kan. Bunuh, potong dan goreng zakar suami. What the heck, man? Okay, ni perempuan dia rasa dia bunuh wife, dia punya husband ni sebab dia rasa macam biasalah main kali tiga lah gitu. Jealous. Dia Tidak macam jealous. disayangi lagi. So dia bila dia dapat tahu dia bunuh, dia potong tu dia goreng. Lepas tu dia makan ke tidak? Itu dia tahu, dia tahu, dia dah kasih tahu.
Diorang difahamkan pasangan yang menjalankan perniagaan pizza bertengkar semasa mereka keluar rumah konon. Begitulah. Bertengkar. Mungkin dia geram betul sangat. Ikut dalam sini macam happy go lucky je. Tapi tak tahulah. Oh, damn. Mungkin dia punya husband tengah tidur lah, tahu tengah baru dia potong kan. Bayangin kau tengah sekarang tu kau dah sudah. Atau dia bunuh dulu baru dia potong lah. So dia bunuh dulu. Memang mati sudah lah. Mati Aku sudah. rasa dia bunuh lah dulu. Ya, dia Suruh bunuh. mati baru bikin. Betul. Ya, baru dia potong. Goreng boleh bagi dekat member-member kawan-kawan. Alright, last kali lah, nanti kita kasih masuk lagi. Oh man. Nah, Amin ini Mana si Anu dia tengah mandi tapi ni dia sedia sausage. Dia makan okey sos. Hot dog ban. tapi kalau yang bagian biji macam mana mau cakap hot dog? Meatball. That's a meatball. Okay, last kali sebelum kita jadi kita masuk lagi sikit lah. Okay. Okay, ini berlaku baru kemarin producer bagi tahu ni berita ada yang bayi tertukar nama, ingat? Ya, apa itu? Tukar bayi, bukan tukar nama, tertukar bayi. Iya. Tukar Lepas bayi? itu label. Siapa nama yang anu itu? Apa itu yang selalu buat live dia di Facebook? Dia ini saya enggak tahu. Dia lah tu. Dia kasih susu jugalah apa semua. Tapi orang banyak netizen apa pandangan kamu ini benda? Sebab dia ini hospital swasta. Yep. So diorang sudah dapat kenal pasti selepas macam 2-3 days selepas itulah. Wih, lama juga. Itulah di rumah sudah begitu, macam sudah di incubator, lepas tu sudah balik apa semua. Baru perasa macam ada orang cakap takkan kau nak kasih mandi baby kau di sana, ada baju kau sediakan. Bila kau beranak kau bagi tu sama nurse, baju kau mesti kau kenal apa semua. Betul juga. Apa yang berlaku dong lah. Jadi Ada ya spekulasi cakap ini just gimmick. Itulah macam tapi mustahil pula kan. kau tahu yang satu ni pula yang bertukar ni dia dah bising-bising. Tapi dia orang sudah berjumpa, sudah bertukar apa semualah, begitulah. Tapi saya rasa saya agree dengan Faizal lah. Mungkin gimmick nih tau. Untuk mau kasih naik Mungkin nama. lah. Tapi Maybe dia lah. pergi saman tau. Saman. Tapi dong Saman tu hospital. Saman hospital tu. Itu swasta kan. Oh, So I okay. think this making money lah. Making money lagi. Alright guys, itu saja info kita. Kita akan terus ke subjek kita yang pertama. Hari ini kita punya sajuk Sajuk adalah saja. sajak campur tajuk. Jadi sajuk. Tajuk kita adalah greatest heist. Tapi kita mulakan dengan satu ikon yang agak famous lah di seluruh dunia. Yes. Dan nama dia adalah Dali Salvador. Dali Salvador. Dali Salvador ni kalau kamu mau tahu dia naik balik di popular lifestyle sekarang ini because of money heist. Yes. Sebab dia orang pakai itu topeng. Tapi sebelum tu kita mau tahu sikit background dia. Okay ni. Dali Salvador. Dia ni orang Spanish. Orang Spanish. Spain. Spanish. Dia dilahirkan pada 1904, 11 Mei. Terbalik pula tu kan. Di Figueres, Catalonia, Spain. Dan dia meninggal, sebelum saya dilahirkan dia meninggal. Januari 23, 1989. Oh, baru juga. Ya. I mean quite new lah, Quite tidaklah recent. Yeah, Yeah. quite recent lah. Di Figueres, Catalonia, Spain, di dia punya kampung halaman juga lah. Dia ni kalau belum tahu lagi, dia ni painter, pelukis, sculptor, kalau bahasa Melayu? Pengukir. Pengukir. Dia buat filem juga. Dia buat yang apa benda ni, printmaker ni, yang dia buat dalam satu printmaker lah. Buat print dan dia juga seorang artis yang buat performance lah. Ya. Dan so untuk rangkum yang itu sebenarnya dia adalah artis lah. dia artis lah. Dia adalah artisan lah kalau dalam bahasa Melayu, Artisan lah, dan yang sangat-sangat banyak influence kepada modern art, popular culture ya. Popular culture. Alright. Ya. Sedikit sebanyak tentang Dali Salvador. Okay. Karya terkenal Zal daripada Dali Salvador. Kenapa dia ni Kenapa dia punya misai berdiri kalau kamu tahu kenapa ni saya berdiri? itu saya cari sebenarnya. Dan mata dia terbeliak begitu tuh. Yang saya jumpa dia tidak mau sama dengan orang lain, dia cakap. Okay. Macam mana uniknya lukisan saya, begitulah saya mau unik dalam saya punya dia bilang. Orang dia dan personality dia gitu. Wow. Dia ini keunikan dia punya hasil ni kan banyak sebenarnya. Banyak. Tapi ada beberapa yang Top. Kalau kita tengok yang asik itu, kalau kita Google kan asik keluar itu ya kan. Salah satu dia punya lukisan yang dikenal sebagai apa?
Galati of the Spears. Ah. Spears kah sebutannya? Galati. Ya kah? Galati. Galate of Spears. Kalau saya tengok lukisan dia ni kan, kalau sekali saya pandang yang kita macam saya bukan orang seni ni, biasa-biasa ya. Tapi bila aku tengok komen-komen orang-orang artis artistik semua ni kan, dia melambangkan inilah, melambangkan itulah. Tapi sebetulnya dia punya lukisan sangat unik lah. Sangat unik. Ya. Sampai kan dia ada museum atas nama dia sendiri kan. Dia punya hasil karya semua ada di sana. Hasil dia. Bukan semua painting orang pelukis yang ada museum sendiri kan. Betul. Dia dikhaskan untuk dia sendiri saja. Itu salah satulah dia punya hasil karya yang famous. Yang famous lah. Dia juga digelar sebagai apa dia sebut terlupa sudah waktu apa dia sebut tuh. Tapi dia macam terlalu diagungkan lah di kalangan pelukis-pelukis ni. Dia lebih kepada apa benda ni? Apa term ni? Surrealism. Surrealism. Dia lebih abstrak pada lukisan. Sangat abstrak. Sangat abstrak. Kau kena tengok dan kau kena decipher dan banyak pandangan lah dari apa yang kau nampak dari picture ini. Okey, Dali Salvador ni sebenarnya aku pun mula-mula tengok tu macam abstrak, tapi bila tengok kategori dia, abstrak dan surrealist adalah berbeza. Ya betul. Kalau abstrak ni macam yang kau warna saja, kau tidak bentuk. Kalau surrealist ni ada bentuk, tapi bagi kau tidak makna. Bagi pelukis tu ada makna. Abstrak bagi peminat seni, abstrak tu kau ingat Michael Pollock. Iya betul. Yang betul. main umban warna macam gitu tu. Kasih buang saya warna. So nama karya dia itu karya dia Giraffe of Fire. Giraffe of Fire. Giraffe of Fire tu. Okey. Itu pun saya tengok lukisan dia. Kalau aku tengok tanpa ulasan dia kan, saya tidak faham langsung lah. Macam-macam. Apa benda dia lukis ni saya bilang, tapi okey. Aku pecah sikit surrealismnya. Surrealism ni adalah gerakan budaya yang bermula pada tahun 1920-an dan terkenal dengan karya-karya seni visual dan tulisan para anggota kumpulan yang berdasarkan image yang terdapat dalam mimpi dan keadaan separa sedar. Itulah surrealist. Salah satu pelukis yang menjadi pelopor gaya seni ini adalah Salvador Dali. Dali Salvador. So surrealist itulah konon-konon yang antara kau bangun dan tidur punya, yang kau termimpi, itulah surrealist. Jadi kau lukis masa kau nampak benda dia, kau nampak bumi tapi ada gajah di atas. Tiba-tiba ada muncung panjang bersambung sana, it's like hanya dorang saya dapat kasih faham kan benda tu. Dalam pikiran saya macam yang kau bangun mamai-mamai dari tidur terus kau melukis bah. Tapi saya tengok semua dia punya karya kan, yang dong ada upload dia media sosial di internet semuanya. Aku tengok satu benda pun sebenarnya aku tidak faham. Ya sama lah. Kalau saya tengok tanpa ulasan dia kan, saya langsung tidak dapat tangkap apa tujuan dia buat lukisan itu seperti itu. Macam kau mau tengok lama baru kau paham kan, tapi nak paham dulu saya lama tadi. sudah timbul tidak faham juga. Sebab ini benda kan, kalau kamu tengok antara dia dipanggil, kalau dalam kalau dalam bahasa Melayu dia kekekalan ingatan dia panggil. Kalau dalam bahasa Inggeris apa dia panggil ini saya pun tidak tahu, tapi the persistence of memory. Yes, persistence of memory. Ini sangat famous. Kalau kamu ingat ni lukisan yang jam-jam cair tu, Zal. Iya, ada. Ini kan? Ada ini. Ini sangat famous. Dari kecil kita sudah nampak nih. Ya. Kan? Yang buku PSV tingkatan 5 tu ada apa ni? Ada buku kan? Ada. Dalam lukisan kalau tu tidak nilai ya ini. Juta yo. Ya, juta. Bila tengok berapa harga dia kan. Persistence of memory ya. Dan inilah satu-satu poster ni dia tidak di display di Museum Dali tu. So di mana dia? Betul. Dia di New York City punya gallery. Wow, sudah dibeli lah ni. Sudah dibeli lah kan. Ya. Wih, kalau kita tengok, saya pun berhabis tengok, saya cuba memahami singa harimau tengah berlawan, tiba-tiba ada macam tapi dia sangat famous. Itu dia punya cerita adalah sangat famous. Dia adalah artisan yang memperjuangkan surrealism dan juga dia ni famous dengan penampilan dia tersendiri. So macam dia jawab tadi lah, dia tidak mau sama dengan orang dan dia mau unik. So misalnya dia kasih pergi atas. Sedikit dia kena mata dia betul-betul. Dia pergi atas dan mata dia selalu tengok besar panjang. Tapi dia tetap tidak dapat lawan juga satu artis Indonesia lah. Galak. Sama Wak Doyok. Wak Doyok ke belakang lagi. Wak Doyok. Tapi dia sangat international dan sangat besar lah. Itu adalah Dali Salvador. Bagi yang nak tahu, bagus kamu study juga ini sebab antara nama yang terkenal dalam
kesenian seni lukis ni lah. Seni lukis lah. Yes. Betul. Kita teruskan kepada kita punya kita akan berehat ni rasanya. Kita akan berehat. Kita pelan-pelan juga masukkan apa yang kita boleh tahu tentang Dali. Nanti kita boleh add on. Kan tidak masalah. So kita berehat, Zal. Dengan lagu pilihan saya. Macam biasalah. Tajuk bertajuk Sakit yang disampaikan oleh Zenekal bersama dengan Yoni Boy. Yoni Boy gitu. Ya, Yoni Boy. Dan di cover oleh Jack High. Yes. Bersama Fanzi Ruji. Yeah. Sabri. Awesome tu lagu. Yep. Awesome. Lain guys. Lain. Listen. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna. Jangan selalu bersedih, ku juga selalu terleka. Kesilapan lama bakal jadi ramah-ramah. Tapi aku sakit bila ramai kecil. Sakit aku bukan sakit di hati. Jadi sakit aku penat sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai jadi. Aku lupa ingatan, jadi tolong ingatkan saat luar kawalan. Jadi tolonglah pesan, tolonglah aku kawan. Aku ni manusia, ku buat kesilapan, ku manusia biasa. Percayalah, ku berikan tangan. Jika kau memerlukan, jadi tolong jangan segan. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna. Jangan selalu bersedih, ku juga selalu terleka. Kesilapan lama bakal jadi ramah-ramah. Tapi aku sakit bila ramai kecil. Sakit aku bukan sakit di hati. Jadi sakit aku penat sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai jadi. Penyakit tiada luka, sakit tiada parut. Sakitnya di kepala, bercelarut mengarut. Tindakan luar biasa, marah terus mencarut. Lupa semua kata, senyawa tercabut. Aku faham apa yang kau rasa. Janganlah kecewa, ku sentiasa ada. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit
kecewa, ku sentiasa ada. Ya, lagu pilihan si Faizal tadi Sakit yang di cover oleh Jack Hayes dan Fanzi dan kawan-kawannya. Sangat-sangat awesome dalam bentuk metal. Sakit ni sangat awesome lah lagu dia sebenarnya. Sangat-sangat power Uniboy buat. Masa Uniboy buat ni, dia belum famous lagi. Dia masih underground dan bila dia sudah underground tu si Zinakal tu pergi cover pergi macam diorang collaborate, lepas tu dia naik lah, kurang gitulah. Dan dia sangat naik sekarang. Rapper yang sangat different daripada rapper-rapper yang lain di Malaysia. Unique. Sangat unik. Alright, kita akan ke game kita yang pertama. Game kita pertama ialah Buzzer Quiz. Buzzer Quiz. Tapi tu buzzer belum tak sempat sampai hari ni. Saya sudah beli sebenarnya untuk buzzer kita. Boleh buat pakai mulut. Kamu pakai mulut, kamu kena tet gitu angkat tangan dan tet, okey? Ini adalah soalan saya sediakan untuk kamu berdua. Saya sudah sediakan dari kemarin lagi khas untuk kamu. Special. Yes, special. Kita akan bercerita tentang kebanyakannya adalah berkaitan dengan perfilman dan industri perfilman, movie, sebab kita movie buff. Movie buff. So, rasanya kamu tahu juga di jawapan-jawapan, tapi cepat-cepat dia dapat, okey? Untuk itu saya akan ambil sebenarnya markboard ataupun chart. Tapi sebenarnya kan kalau bilang movie buff, macam makin lama makin saya macam rasa yang banyak yang saya nak tahu nih. Banyak saya tidak pernah nampak dia lama-lama ni. Belum. Come on lah. Orang yang sudah kahwin pun ada masa. Apa yang belum kahwin buat? Sakitnya tuh di sini. Dia ni sebenarnya gamers lah. Gamers The Sims. Saya akan sediakan markah di sini. Oh nice. Ataupun kau tolong tulis dalam markah. Sudahlah, saya mau baca, saya mau tulis lagi. Ya Allah. Mari. Okay. Kamu dua saja. Okay. Kamu dua saja. Next time kita akan buat 3 lah. Alright, tulislah. Okay. Saya ada sediakan sebanyak 30 soalan di sini. Wow. Sedia. So, saya mau kamu tet gitu boleh? Okay. Siapa tet dia terus jawab. Okay. Markah 2 markah. 2 markah. Okay. 2 markah. Kalau jawab kena habis soalan dulu baru jawab. Kalau kamu jawab sebelum habis, 1 markah tolak. So dan kalau kamu jawab salah, 1 tolak. Okay. Minus. Wow. Yes. Itu suara anak saya Ingrid. Okay. Alright, soalan pertama ready? Ready. Faizal dan Kenny. Yep. Quiz buzzer. Soalan pertama, dalam Money Heist season 1 dan 2 ada 8 karakter utama diambil menggunakan bandar sesebuah negara. Namakan 4. Aku lupa. Tokyo. Okay. Alright. Kenny? Tokyo apa lagi tu? Enggak, aku minus 1 Shit man. Kau sudah net. Tokyo yang teringat nih. Tokyo, Denver. Alright. 2. Come on man. Berapa panjang masa ini? Apa satu nih bodohnya? Saya kasih set masa, suka hati saya. Okay. Tokyo, Denver, apa lagi nih? Ada Kanada kan? Tidak. Come on. Hungary. Tiada. Portugal. Tiada. Semua langsung sebut. Okay, Kenny. 1 markah. Helsinki itu yang teringat. Helsinki, Nairobi, Denver. Apa itu? Berlin. Okay. Alright, okay. Jadi saya 1 markah lah. Ataupun kosong. Setengah markah, sebab 2 saya dapat jawab tadi. Setengah. So 1.5. Kejap, 1 markah. So full 2 kan? Full 2, alright. Faizal 0. Okay, Faizal 0. Janganlah, nampak tulis. Tapi nampaklah kasih sama rata. Okay. Alright, ready. Alright. Siapakah mastermind dalam Money Heist? Ted. Alright. The Professor. Yes. Yeah, 2 markah. Okay, very good. Okay. Filem Transformer, apakah nama klan hero robot dan klan robot antagonis di dalam cerita tersebut? Ted. Alright. Optimus Prime dengan penjahat Prime. Okay, tolak 1 markah, Faizal. Okay, saya buka jawapan. Kalau mau jawab, clan bukan nama robot clan itu. Optimus Prime dengan satu lagi tu siapa? Aku nak ingat. Ted, kau pun tolak 1 markah. Bukan Optimus Prime, dia Autobot dan Megatron. Autobot Transform, dia bilang. Optimus Prime tu nama Megatron. Kita mau clan dia punya Autobot dengan Megatron. Yes, Autobot dengan Megatron. Okay.
Soalan keempat. Kau pun tolak tadi satu markah. Alright. Okay. Siapakah watak utama, hero utama dalam filem Kak Lima? Alright. Awi. Alright. What the? Asal nak tahu langsung. Okay, 2 markah. Okay. Seterusnya. Berapakah season dalam Prison Break? Tet. Alright. 5. Alright. Betul. What? Seterusnya. Namakan 4 ninja dalam Teenage Mutant Ninja Turtles. Saya lupa yang itu. Angelo. Alright. Oh, dia ingat gila. Baru aku tengok. Oh. Angelo. Nama-nama pelukis betul. Kan? Leonardo. Okay. Ya betul. Okay. Baru satu betul tu. Aduh. Bukan Angelo ke? Dia ada Angelo Dia dah. kan. Aduh, Master Sifu. Bukan. 4 ninja dia Sifu kan ninja. Sifu, Okay. Aduh. Leonardo dia aku dah dapat. Tet. Okay, bukan Angelo, Michelangelo, Donatello, Raphael sama Donatello. Okay. Alright, tolak satu markah. Satu. Alright, seterusnya. Hmm. Nama watak dan nama pelakon utama KL Gangster. Alamak. Aku bagi kau peluang kau lah. Aku nak tahu ni. Hah? Aku zero ni. Tet. Okay. Si anu lah siapa tu? Si Astaghfirullahaladzim. Aaron Aziz. Okay, nama wataknya? Siapa nama otak? Ada nama otak lagi kah? Ada. Yo. Dapat satu markah kalau sudah. Satu sudah. Si saya lupa nama otak Ted dia. Malik. Ah, Nama dia Malik. Malik. Satu. Okay, satu markah. Okay. Namakan watak lembut dalam Upin Ipin. What the heck, man? Tet. Alright. Abang Saleh. Yeah, Oh. jadi Jembari Saleh. Okay. Damn. Number 9. Siapakah kreator Doraemon? Saya lupa. Fujiko. Ya. Fujiko siapa sudah tahu Full name saya nak tahu. Fujiko saya Okay, satu markah. Fujio F. Fujiko. tahu. Fujio. Fujio. Okay, seterusnya nombor 10. Okay. Apakah nama helikopter high-tech yang famous diterbitkan pada tahun 1983 dan ianya terus dijadikan tajuk kepada filem tersebut? Yes. Okay, muzik betul. Muzik sudah betul tapi tidak markah untuk Punya muzik. aku minat tu dulu. Come on, semua kita minat tu. Aduh. Iya. Apa Wolf saya tu? Saya lupa weh. Blue Thunder. Ya, Bang, Blue aduh. Okay, 2-2. Kosong. Kamu jangan cuba. Kalau kamu cuba, kalau pun dah tahu, kamu kena tolak markah. Okay, alright. Okay, Teruskan. alright. Dalam filem Lone Survivor, watak yang dilakonkan oleh Mark Wahlberg adalah Aku Google jap. no Google. Marcus Luttrell, the only survivor yang survive. Yep. Okay, seterusnya nombor 12. Siapakah penjahat terulung dalam Avengers? Thanos. Betul lah. Thanos. Okay, mesti ada Ted dulu. Kalau Ted, no Ted. Okay, Thanos, alright. Akhirnya ada 2. Okay. Namakan, ready ya? Namakan adik tiri Thor. Tet. Alright. Si Loki. Alright. Ayo. Nombor 14. Siapakah nama Superman bila dia bukan Superman? Clark Kent. Alah, Alright. baru lanjut dia. Okay. Sama nama. Betul. Ya kan? Nombor 15. Siapakah nama Spider-Man kalau bukan manusia? Peter Parker. Alright. Peter Parker. Okay, ini peminat-minat superhero ini ni. Alright. Nombor 16. Apakah nama series filem dinosaur yang terkenal di seluruh dunia? Jurassic Park. Alright. Sorry. Faizal tahu tu. Lambat je. Okay. Come on, geng. Terusnya, namakan 2 watak dalam filem Sembilu. Watak di dalam filem Sembilu. Saya kosong kalau ni. Saya lupa dah. Saya bagi clue. Wati dan Awi lah. Awi sebagai Awi. Ya. Okay, never mind. Alright. Jadi Tiada markah lah. Alright. Tiada no Seterusnya, marka. kosong, Okay. Apakah filem Syami Shazli? Apa tu? Aku blank kalau Come on. lokal. Box office tu. Ya. Yo pare tu. Kita Amonzal. Lupa aku.
Anda pasti? Okey, clue dia, si Zizan pernah berlakon watak sebagai nama itu. Dia suka lambung-lambung. Oh, Tet. Alright. Mail Tote. Okay, good, very good. Awesome. Okay. Nombor 19. Namakan watak Michael B. Jordan dalam filem Black Panther. Ui, tak tahu Antagonis itu dia kan. Ya, antagonis oh. Siapa nama dia tu? Okay, dah tahu. Tit. Dah Eric Killmonger. Silakan Killmonger. Aduh. Alright, seterusnya. Okay. Nombor 20. Banyak lagi, don't worry. Siapakah nama watak perempuan yang digilai Sakuragi Hanamichi dalam Slam Dunk? Hanako. Salah. Tolak markah. Haroko. Sikit lagi tu. Oh, 1. Okey. Ya, kosong. Tolak. Kosong ah. Tolak Ya. ah. Tolak kah 1 markah? Aduh. Iyalah, salah. Aduh, okey. Shit. Seterusnya, man. apakah filem terkenal dari Indonesia yang menembusi box office Malaysia yang dikeluarkan sebanyak 2 episod dilakonkan oleh Dian Sastrowardoyo dan juga Nicholas Saputra? Aduh, baru je aku tengok balik cerita tu. Janganlah aja si apa tajuk dia tu? Dia selepas 20 tahun dorang kasi terbit kedua. Okay. Okay. Tu kan. Ingat Melly Goslow? Ya, ingat. Alright. Melly Goslow ada buat lagu dan lagu dia itu adalah tajuk filem itu. Ya, itu aku tengah mengingat tajuk lagu sebenarnya. Come on Zal, you can do it. Mengaku lah, lupa. Ada apa dengan cinta? Ya, ada apa dengan cinta. Seterusnya, Okay. filem action yang menaikkan nama Iko Uwais dan Yayan. The Red. Alright. The Red. Alright, betul. Hmm. Apakah filem box office action yang hanya ditayangkan di Netflix sahaja dilakonkan oleh Chris Hemsworth? Extraction. Wah. Alright. Ya. Filem box office nombor 24. Filem box office berlatar belakangkan game show India yang berbajet rendah namun menang 11 Oscar Award dengan pungutan tertinggi sepanjang zaman. Alright. Tanggung jawab Slam Dunk Millionaire. Alright, betul. Aduh, ingat. Shit. Nombor 25. Apakah filem Hindustan yang masih ditayangkan hingga kini di India sejak ianya mula ditayangkan di tayangan perdananya sampai sekarang masih dimainkan setiap hari? Kuch kota hai. Salah. Oh man. Tolak satu markah. Aduh. Apa? Kau Aci? Dilwale. Dilwale masih ditayangkan ha? Ya, Wow. Kalau itu yang barunya, yang lamanya Dilwale Dulhania Le Jayenge. Alright. Panjangnya. Ya, nombor 26. Terbitan syarikat apakah filem Star Wars? Tak tahu. Lucas Arts. Shit man. Itu nama game company dia. Aduh. Lucas Film. Bolehlah satu markah. Alright. Boleh lah satu Kita lah. jual lah Lucas kan. Lucas Art dia punya game apa This nih? is art, Ini game bro. dia. This is art. Nomor 27. Okay. Alright. Siapakah nama watak bermula hitam dan merah serta bertanduk dalam filem Star Wars? Bermuka, bukan bermula. Bermuka hitam dan merah dan bertanduk dalam filem Star Wars. Alright. Darth Maul. Alright. Betul. Nombor 28. Namakan penjara yang terdapat di sebuah pulau di San Francisco yang dijadikan tajuk kepada filem 3 banduan yang dapat melepaskan diri. Baru yang season Yes, kita betul. cerita. Lupa sedok nama tu pulau. Alcatraz. Bukan. Tajuk Shit. penuh. Escape from Alcatraz. Alright, bolehlah terima. Escape from the Alcatraz. Okay. Oh man. Satu ulangan. Yeah. Alright. Alright. Seterusnya 29. Dua lagi ya. Kel Gangster Underworld hanya ditayangkan di mana? Di mana? WeTV. Right, betul. Oh shit man. Aku nak tahu langsung. Siapa serius. last kali ya? Siapakah nama pelakon watak utama Pascal? Nama pelakon itu. Bukan Adrian T ya. Bukan itu pengarah dia. Itu pengarah. Aku lupa nama tu semboy itu. Mula Saya dari bagi clue ah.
dia lebih kurang nama bekas goalkeeper legend Sabah juga, panjang rambut dulu. Aduh. Full name saya nak tahu lah. Azman Muhammad. Sebelum dia ada nama, kalau nama goalkeeper tu lah. Aduh. Okay, Ted Hairul Azrin. Okay, 30 markah. Sekarang Kenny boleh tolong kirakan? Alright. Okay, kepada yang baru sama-sama kami. Oh, padahal macam live je kita. Ini adalah pre-recorded sebab kita masih apa ni? Kita akan post ini kemudian. Dan ini adalah game yang bertajuk Quiz Buzzer, di mana disediakan 30 soalan dan setiap soalan yang betul dapat 2 markah. Yang salah tolak 1 markah. Okay. Resis kah kalau Cina pandai mengira? Cina siapa pandai mengira? Main-main lah guys. Alright, kita tengok siapa pemenang dia. Okay. Alright. Kenny dapat 16. Okay. Faizal 20. Macam Kenny yang dapat banyak jawab tadi ya, saya tengok-tengok. Tapi mungkin yang salah tu dapat dia tolak banyak kan. Saya banyak salah. Saya kalah yang filem lokal. Aduh. Okay, never mind. Actually sangat balance ya. Okay, tapi tanya kepada Faizal kerana menang. Tanya. Yeah. Pemenang dia dapat mug. Ya, itu adalah tajuk, itu adalah lagu kita, game kita. Itu adalah game kita yang bertajuk Quiz Buzzer. Game baru ni, dan kita sedang menunggu kita punya buzzer sampai juga. Sudah di-order di Shopee, so kita boleh main buzzer kan. Nice. So kita akan pergi kita punya subjek utama, ataupun semua pun utama sebenarnya ni. Kita akan kupas sikit cerita pasal sebab kita semua sudah tengok 4 season tu. Season dalam Money Heist tu. So Money Heist tu sudah ditranslate ke dalam bahasa English sebenarnya, tapi bukan direct translation pun. Kalau La Casa de Papel tu Mahligai Kertas. Mahligai Kertas kan. Ya, semua Mahligai Kertas. So kita akan cerita sikit, kita kupas apa yang kita tahu lah. Kita tak payah sangat-sangat detail, tapi apa yang kita tahu kita share saja apa cerita. Betul. Siapa mau start? Teruskan. Saya mula sikit. Money Heist ni ataupun La Casa de Papel ni adalah series yang diterbitkan sebanyak 2 season dengan 4 part sebenarnya, di mana ianya adalah cerita tentang bagaimana diorang mau merompak sebuah bank yang mana diorang tidak menipu duit rakyat, tapi diorang print sendiri dalam terkilang. So cerita macam mana diorang rancang, macam mana diorang bawa keluar, dan macam mana diorang tidak ada buat pembunuhan sepanjang berada di situ. Itu diorang punya prinsipal lah kan. Prinsipal diorang lah. Tidak membunuh. So, Sampai ada yang join dia. Itu adalah ceritanya dan sangat menarik sebenarnya. Dan bila saya sudah habis tengok hari itu, saya habis tengok semua 4 season, 4 parts tu. Dan saya tengoklah dia making, tengoklah dia punya background. Sebenarnya diorang ni adalah orang yang tidak famous pun di Spanyol. Pelakon ni ada pelakon yang kira macam bawah-bawah dia, biasa-biasa saja. Diorang bawa saya yang kelas-kelas bawahan punya drama. Tapi bila diorang berlakon ini, diorang naik seluruh dunia, even diorang shoot di Rome, di mana kan, sampai diorang kena keliling, kena serbu, terpaksa diorang buat pagar jauh sebab kalau tidak masuk dalam frame. Sebab sebegitu besar. Jadi ada satu kali part ni saya tengok si profesor sama si Berlin ni kan. Diorang kita pergi say hi lah. Sekali diorang say hi kena kerumun. Habis. Kali kedua ni, diorang ada satu tempat lagi diorang kita mau say hi kan ya. Janganlah kau ingat yang tadi tu kita akan serbu, dia bilang nanti okey kita say hi dari jauh lah, naik ke atas kerusi. Diorang naik atas kerusi say hi gitu kan. Dari belakang rupanya kena serbu lagi balik. For the second time. Famous So bagi saya dia sangat menarik because dari segi saya tidak dapat bagi full marks lah. Kalau macam 5 bintang saya dapat bagi maybe 3.5. So ada beberapa cerita dia sudah pun memang dia pun fiction. Tapi macam ada benda-benda yang beberapa yang bagi saya macam tidak logik. For example, memanglah tidak logik, tapi for example contohlah apabila dia mau menyerang masuk, bila tu pintu yang dorong kasih bucur tu, kalau mau ingat ada dorong kasih bom tu pintu tu kan, tiba-tiba dorong dapat bom tu pintu, lepas tu buka besar, lepas tu dorong kena timbak apa semua tu kan, dorong pun balas, lepas tu kena timbak lah ya, dorong pun ada beberapa orang kena timbak sana. Kenapa dorong dah guna itu hostage? Supaya dorong berhenti menembak kan? Macam ada banyak benda yang dorong tidak guna begitu bah. Betul apa juga. yang dorong mau sebab prinsipal diorang memang tidak membunuh, tapi prinsipal polis ni pula tidak membunuh hostage. Tidak akan membiarkan hostage terbunuh. Betul. So betul itu juga. bagi aku banyak flaws yang beberapa tempat lah yang kenapa dong dengan hostage, Itu satu. Kedua, saya tanya Faizal lah, siapa kau punya favorite character dalam Tuzal? Nombor 1 Denver lah. Denver, okay, cool. Denver cool.
Saya betul-betul tertarik dengan Berlin. Berlin, yes. Sangat. Saya sebenarnya pun Berlin juga. Even though kalau si profesor itu kan, walaupun dia yang buat semua, dia macam dia langgar dia punya prinsip juga kan, dia cinta apa semua kan. Ya, betul. Tapi Berlin sangat cool, walaupun dia macam ada gila-gila tapi dia sangat cool, dia okay. First saya memang tidak suka Berlin tuh, tapi last lama-lama saya dia macam nampak ada karakter kan. ya, saya nampak betul apa yang dia buat tuh. Dan walaupun kau disagree sama dia kan, tapi sebenarnya dia stick pada dia prinsipal. Ya betul. Tapi Okay Denver dari kalau kenapa saya tahu kenapa Faisal suka Denver sebab kau bayangkan bahkan bapak dia pun dalam tuh. Ya. Dan dia Ya, sangat betul. respect sama dia punya bapak. Betul Ya. betul dia Macam mana respect. perangai dia macam setan pun kan, tapi Hmm. bapak is number one. Ya nomor Ya, satu. betul loh. Apa-apa semua dia keep number one. dia Keep it tidak top. akan melawan coba pada. Ya. Pasal Denver nih, saya teringat dia sama tuh perempuan saya. Itu saya teringat. Oh, sama yang pekerja dalam tu kan. Dalam season yang seterusnya tu dia merompak tu dia ikut sudah tu kan. Ya, dia ikut sudah. Saya mulai tertarik dengan Berlin itu apabila saya tahu itu semua rupanya dia punya Plan. Rancangan. Kan ya, rancangan dia. Dia rancang sebenarnya yang season kedua punya tu, yang Ya. sepatutnya tu, yang Ya. dorang mau curi ya, emas. rancangan yang emas itu Ya. semua. Itu yang sana baru terminat dia. So, Ya. dia punya plan lagi power daripada plan dia punya adik itu. Ya. Ya. Dorang kasih lebur emas, kasih biji-biji. Oh man, sangat-sangat Baru keluar gila lah. kick man, sangat-sangat Tapi kick. itu perlu lah. Semua aku rasa Malaysia aku rasa 80% sudah layan ceritanya. Ya betul. Satu Ya. dunia saya rasa sudah. Satu Untuk dunia Malaysia sudah. untuk Malaysia jangan aku rasa Malaysia, 80% aku rasa Betul sudah. betul confirm. Jangan saja diorang buat bersih Malaysia lah. Okey. Tadi yang kamu suka, karakter siapa yang kamu benci dalam tu? Saya Nairobi. Nairobi. Okey. Kau Ken? Nairobi saya rasa okey leh. Saya benci Tokyo kalau saya. Tokyo saya benci, serius. Dia yang bikin satu grup tidak stable tau. Dia betul dia Dia terlalu merusakkan- keperasaan. ya, Yes. betul. Keperasaan sebenarnya. Dia merusakkan semua kan. Kacau betul lah. Bagus-bagus dia ada mati, ada mati. Apa sebab dia ya semua. Tiba-tiba dia keluar, Dia suka keluar tu dia. gitu. Dia masuk pun suka. Tapi saya suka cara dia masuk. Itu memang Saya power suka lah. cara dia masuk. Itu memang tapi mati bapak si Denver pula situ. Tapi Itulah, dalam banyak scene masa Nairobi mati itulah yang Sedih. Oh itu gila. sangat-sangat sedih wah. Saya ingat dia sedih. survive sebab kan dia belum habiskan ceritanya Ya. belum habis. Dia orang masih dalam tu bank sekarang yang emas tu. Dan akan keluar pada Ogos. Ogos ni akan rilis season 5. Sepatutnya lah. Tapi macam mau ditunda. Aduh, Sepatutnya janganlah. Mei ni keluar. Mei kan? Ya. Tunda lagi kan? Tunda pergi Ogos. Ogos. Jangan tunda lagi please lah. Ya, Aduh, kita dah lama sabar sudah tunggu. menunggu. Saya rasa dia akan kasi keluar 2 part juga. Oh, Parts. nice. Bagi saya akan macam cerita-cerita yang ada prequel, sequel begini kan adalah lebih baik kalau contohlah habis nanti kan dia orang dapat keluar nanti kan. Masih biar 10 tahun keluar balik. Oh, Dia orang jumpa balik, panggil balik kan. Ah. Wah, itu barulah. macam Kan. Ocean Eleven. Macam ada apa dengan cinta? Dia orang lepas 20 tahun. 20 years. 20 years. Wow. Amin benda-benda yang begitulah. Hmm. So ada flaws kamu tengok macam dari segi sinematografi macam mana? La Casa de Papel. Saya rasa sinematografi dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tidak. Saya rasa Ada begitulah. part-part yang tidak kita nampak yang biasa-biasa, ada yang kita nampak yang 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 lah, ya. yang salah satu part yang besok itu masa yang saat Berlin pass away. Oh itu. Oh itu. man, tapi tidak pasti yang dia betul-betul pass away atau tidak kan, macam gantung kan sana. Itulah, tapi begitu dia meletup itu kan. Nah, itu ya. Dia lepas kena tembak, lepas meletup, tapi tidak tahu sudah apa jadi. Ya tapi masa tu askar lalu di tepi dia tu kan dia Ya, dia sudah mengampai. dia sudah mengampai Mengampai kena sudah kan? timbak lah gitu. Dia Memang tembak. mati lah. Iya. Cuma cara dong kasih hidup senang saja. Dia dong kasih flashback lah. Ya, Ada oh, iya cerita kan? pasal flashback kan. Lepas tu flashback balik kan. So, dia punya latar belakang dia dengan profesor itu belum dicerita betul kan. Detail itu. Betul. Sama saya tidak berapa berminat yang terlalu banyak macam ada scene-scene yang tidak berapa elok. Macam tidak patut pun, tidak perlu pun. Tapi- Sedetail gitu. Tapi Terutama yang lelaki sama lelaki. oke, alright. Profesor Helsinki dengan siapa tuh? Siki sama Dia si punya Aduh. yang ada pasangan di satu. ya, Don't- yang untuk season Siapa 3 itu nama kan? dia tuh? 3. Aku nak ingat aduh. Ya, Tapi sebenarnya dalam banyak semua tuan yang paling semak sebenarnya ada satu orang tuh. Ya. Siapa nama dia tuh? Yang orang Beng tuh. Itu aku benci dia. Itu yang saya yang benci. itu sebenarnya. paling aku benci Itu yang sebenarnya. sebenarnya paling- Itu paling kita benci Iya. sebenarnya lah. Paling- Paling perusak lah. Annoying betul lah manusia. tuh. Arturo. Ah, si Arturo. Si Arturo. Itu yang Ih, saya paling yang umpan tuh tahu. Oh, paling aku benci benci. betul. Kenapa dia masih wujud? Yang paling aku Oke. tidak dapat terima. Dia masih menyibuk lagi masa dorang
cuma ambil emas tuh, Bang. Iya. Dia masih mengimbau lu, aduh. Kalau aku sebenarnya aku tunggu si Denver bunuh dia aja. Kenapa Denver tidak bunuh? Tapi aku itu antara satu flow yang bagi aku flows yang aku rasa anulah. Dia sudah masuk, kau nak perlu buka pintu ke tulak dia balik keluar, bah. Right, kenapa kau mau pegang-pegang lagi dia? Itulah, Bah. Tapi drama lah. Tapi drama lah. penting betul otak Arturo tuh. Ya, penting. Sangat penting. Bikin kasih Yang kasih balance cerita tuh daripada yang terlampau cemas kan, jadi dia slow sikit. Dia take advantage, dia jadi famous kalau dia menyelamatkan orang lah, apa semua yang tiba-tiba dia jadi penceramah kan. Motivator pula tiba-tiba. Betul lah Arturo betul lah manusia tuh. Okay, apa kamu rasa akan berlaku di season 6 yang akan keluar ni? Wow. Sebelum kita berehat lah. Last penutupan dia untuk season 4 tu kan. Dia kena acu pistol tu kan. Ya. Apa kamu rasa lah? Kamu rasa kan itu polis tu lah perempuan tu kan. Dia ada kaitan dengan profesor kan? Yang polis yang jumpa profesor tu kan tu last penutup dia. Yang mengandung tu kah? Iya. Mengandung tu kan? Kamu rasa dia ada hubungan dengan profesor kah? Saya rasa ada. Itu terus habis kan? Ya. Itu penutup dia kan? Saya rasa ada. Macam ada satu part tu kan aku dah waktu dengar yang dia ada satu orang lagi kawan bah. Profesor tu. Dia mungkin ada satu orang lagi kawan tapi tidak berapa keluar. Iya, tidak pastilah. Silap-silap lah kan. Dia akan join tim. Iya. Silap-silap. Okay. Saya ada trivia sedikit. Alright, carry on. Bukan trivia lah, fun facts lah. Sikit-sikit. Kamu perasan nggak yang masa si Berlin sama Profesor buat perancangan di apa tuh? Di rumah di Loteng tu kan? Di Loteng tu kan, monk tuh. Ada satu monk tuh kan, Sami tuh kan. Kamu pernah perasan nggak? Bukan dia Neymar gitu. Memang. Baru aku perasan tau bodohnya. Dia bukan di Etik tu, bukan di Loteng. Itu kan orang di Rome. Di Rome dalam biara besar tu kan. Ya. Dalam chapel tu. Aku tuh baca lepas tu saya piting balik kan. Neymar peminat di season 1 dan 2. Ya. Dia kena tarik pelakonnya. Wow. Dalam cerita tu paling lawak. Saya tidak suka main bola. Saya tidak suka tonton bola sepak tu lah. Bodoh ya wah bodohnya. Oke, itu satu lagi. Okay. Kamu nampak ini show ni macam betul-betul terancang habis kan? Jadi sebenarnya dia one episode by one episode ni dia orang macam rancang on the spot saja. Iya betul. Habis season 1 tu, lepas tu baru orang kasih detail lagi untuk di season kedua. Dong kasih tele aja kan. Macam next episode macam mana? Iya. Beginilah. Belum lagi dong planning depan-depan tu. On the spot lah. On the spot saja. Memang hebat lah. Saya tidak sabar sebenarnya dia punya remake nih. Remake dibuat oleh Korea. Korea. Korea mau buat Korea lagi. Korea mau buat. Kita tahu kalau Korea nih dong buat movie, bukan alang-alang kan. Jadi aku tidak sabar sebenarnya Korea keluarkan. Sama siapa casting dia? Awesome man. Yang aku tengah tunggu siapa yang pegang watak si Denver, siapa yang pegang watak si Tokyo. Dua tuh saya mau tahu. Profesor pun saya mau tahu. Ya, Profesor sama Berlin. Sudah saya nampak siapa bawa Profesor tuh. Berlin tuh yang dia perlu seorang yang sangat psycho sedikit lah. Yang gila sedikit. Okey, sedikit trivia lah. Kalau kamu ingat lah satu movie ini kita akan cerita juga nanti ini movie Inside Man. The Inside Man. Ada tengok. Kita ada tengok sama-sama tu dulu. Inside Man tu sebab dia sudah lama keluar, 2006 sudah keluar. So macam ada tiru-tiru juga sikit sebab itu pun pakai baju dan pakai topeng bah. Dan diorang nak tahu siapa yang berlaku. Lebih kurang juga diorang punya tapi lebih idea tu lebih besar lah sebab dia series kan. Dia bersiri. Tapi almost quite the same. Tapi itu lagi powerful. Tapi kita akan cerita nanti lah. So ada tambahan-tambahan kamu lagi trivia pasal La Casa de Papel ni? Last lah satu. Alright. Dia sebenarnya title-nya ni diorang mau pilih The Outcast ini. Bukan La Casa de Papel. Diorang mau pilih tajuk? Tajuk dia sebenarnya diorang mau pilih nama dia The Outcast. Okay. Sebab semua watak dalam siri ni kira macam sampah masyarakat lah. Outcast betul. lah. Ya betul outcast lah. Tapi last diorang buat dulu tu cerita tu diorang buat dulu.
Lepas tu kamu perasan kan dia orang buat yang model kertas tu kan. Betul. Iya. Jadi La Station bilang, bagus lagi kalau kita namakan based on begitu. ini model tu. Casa de Papel. La Casa de Papel. Di Papel. Papel tu maksudnya paper lah betul kan. Paper Casa Castle. tu kan memang Sukasa, Mikasa kan. Casa tu rumah kan. Rumah ya. Okay. Alright. Fun facts. So, fun fact lagi satu. Lagu tu adalah bertajuk Ciao Bella Ciao. Yeah. Ciao Bella Ciao Sampai aku Google cari apa maksud dia itu. Rupanya dia untuk pemberontakan rupanya. Ya, Italy. Itali Dia digunakan, dia sangat historik tu sebenarnya Ciao Bella Ciao. Dan dia digunakan sebagai altras sampai sekarang Itali punya. Kira lagu Spanyol pun lagu pakai. berhantu. Ya, berhantu lah. So, Semangat aku dengar. itu adalah cerita yang kamu wajib tengok guys. Kamu perlu tengok. Dan bagi saya sangat interesting lah kalau setiap orang macam kamu tengok next terus. Dia sangat-sangat macam tertunggu-tunggu lah. Syok untuk di maratonkan. Betul. Don't miss out. Betul. So itu saja. Kita akan berehat. Kita akan berehat dengan lagu daripada saya. Lagu pilihan daripada saya yang bertajuk Belayan Jiwa. Tidak di cover, dinyanyikan secara live oleh penyanyi asal Innuendo. Wow. Layan guys. Enjoy. Legend. Seindah tiada lagi yang ku ingatkan. Sayang kau hilang menanti. Biar sampai akhir hayatku di dunia ini. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari. Hanya takdir menentukan ia. Belayan jiwa. Angin sampaikan laguku padanya yang sedih pilu. Terimalah laguku jadi teman hidupmu untuk selamanya. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari. Ku hanya takdir menentukan ia. Belayan jiwa. Sayang, kembalilah padaku. Ku rindu belayanmu. Ku harap kita akan bersama selamanya. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai inti. Hanya takdir menentukan ia. Belayan jiwa.
Itu adalah lagu pilihan daripada saya yang dinyanyikan oleh Innuendo sendiri secara live bertajuk Belayan Jiwa. Sangat-sangat awesome. Antara R&B ataupun soul punya band yang kira antara paling awal lah, OGs lah kan di Malaysia ini. Hope you guys enjoy. Kita akan pergi game yang kedua di season 4 episode yang kedua ini. Game kita bertajuk Prop. Bertajuk Prop. Apa itu prop? Saya akan beritahu. Saya akan berdiri dan mengambil benda itu sekarang. PROP, prop. Yes. Wow. Okey. Wih. Okey, dalam kotak Basarnya. dalam kotak ini kita sediakan minyak Red Bull, bukan? Okey. Prop ni, game ni adalah satu sangat mudah. Kamu kena berkreatif. Okey, kamu kena berkreatif. Ken boleh tutup sekejap supaya ada ruang untuk ni dan bunga tu boleh alihkan sikit. Okey, supaya kita senang mencapai. Dalam ini adalah props yang digunakan kalau macam kita berlakon ke, ada kan prop-prop dong kan? Contoh gitu kan. So ini benda ni ada di kamu tahu ni apa benda ni apa, tapi kamu tidak boleh berlakon untuk menggunakan dia sebagai benda itu. Oh. Contoh sebagai contoh lah. Tiba-tiba saya ambil keluar buku kan. So saya kena secara kreatifnya. Contohlah saya ambil sini secara kreatif. Saya tidak boleh guna dia sebagai buku. Saya kena rumah saya kecil sangat. Contoh. Okey. Rumah saya kecil sangat. Okey. So itu adalah prop. So kita akan buat 3 round. Dalam ni ada 9 peralatan. Saya pun tak tahu apa producer yang sediakan. Kita jangan tengok ambil terus capai. Benda yang pertama ambil terus capai. Okey? Alright. So kita ambil dan kita akan fikir sendiri masing-masing lah. Kita buat beginilah. Saya dulu begini kayak ini baru Faizal lah. Terus ambil dua lah. Boleh? Saya cek video sekejap. Saya cek video. Okey. Boleh cek video dulu. Ini penting ni. Alright. Okey. Berapa minit sudah? 1 jam. Oh. Okey. Sorry, Pranad. Kalau gitu kita terus ambil 3 lah sebab 9 ni barang. 9 gitu. Ya. Ambil 3 lah. So ambil 3. Begini ya kita main. Bila kita ambil, so kita kasih jadikan apa sesuatu, satu orang tu kena jadikan satu benda jadikan 2 peralatan. Okey. So baru kita tukar barang yang seterusnya. So maksud dia ada 6 perbuatan lah kita akan buat ataupun 6 kita jadikan benda tu 6 lah. Okey. Kan? Alright. Kita ambil 3, saya 3, kamu 3. Alright. Saya ulang balik supaya kalau kamu dah lupa, kamu contohnya tadi macam saya buat tadi, saya kena fikir lagi tadi saya sudah jadikan rumah. Kali kedua saya kena jadikan sesuatu lagi daripada buku tadi. Kipas lah mungkin kan. Kipas ke apa something. Jadi simpan, ambil barang kedua seterusnya. Ikut semualah, sama-sama lah intern. Alright, ready guys? Alright, ready. Lagu tajuk game ini dipanggil props, play with your props. So kita akan buka. Buka. Okey, anda boleh tengok, ambil saja. Saya ambil dululah satu. Aku yang terakhir lah. Okey. Macam-macam ni. Okey, 3. Okey, alright. Okey. Azal. Barulah. Aku. Okey. Apa kamu buat benda ni? Okey. Satu lagi Zal, 3. 3 benda. Okey. Okey, kau punya lah tu kan 3. Oh shit, man. What the heck are these, man? Okey, alihkan ini dulu. Kita akan bermula daripada saya dan saya akan mulakan dengan pegang peralatan kamu yang pertama. Tidak boleh tukar. Pertama jangan tukar-tukar. Lepas ni masih benda yang sama, lepas satu round ni. Sudah pilih dulu pertama sekali apa? Alright.
Okay, ready? PUBG. Saya akan mula satu lepas saya baru kamu. Okay. Action. Jalan. Ada kon sini, jalan depan. Jalan. Alright, next. Go again, go. Lapar lah. Lapar. Right, Faizal. Panas. New cap guys, new cap. Serunya masih benda yang sama, saya lagi ya. Jenama era. Saya lagi ya. Okay. Captain, saya rasa dia orang berada di timur tu 50 darjah timur dan 30 darjah barat. Okay. Ken, come on. Let's go. Gatal lah belakangnya. Gatalnya. Alright, ni boleh simpan sudah dua kali sudah kan? Okay, Faizal, last. Okay, drum. Gendang. Okay, Zal. Okay, benda seterusnya. Tolong pegang, pilih benda kamu. Okay, okay. Saya ambil ni, angkat semua benda. Alright. Okay, fikiran cepat tak? Okay. Action untuk second round. Harus tu ni ya. Ibu cantik kah? Alright. Kenny. Berapa kilo kamu? 1 kilo 16 ringgit. Berapa kamu? Wah, okay, timbangan. Okay, very good. Okay, ready guys. Oh, very good. Ready. Masih ya benda yang sama. Okay. Nak sempat fikir, aduh, alamak. Come on, man. Okay, mana tu? Tadi mana kau beli itu ikan tu kecil? Mana sini tu ikan tu? Kita buka sisik dia dulu. Bukan sisik. Okay. Nasib dapat. Alright. Saya lagi. Alright. Oh, sini kau. Mana simpan tu bola? Sudah. Hilang. Nah, jaga kau ni. Pantat buka, mari. Itu memang biasa bikin guna Itu bukan official dia. Memang biasa. Hengam memang biasa. Oh man. Betul kan? I give you 10 second. Come on. Apa benda? Ni mau siang ikan ni. Oh, tengok. Dia tiup. Okay, never mind. Ada second round lagi. Betul kan? Okay, Faizal. Nih guys, gini keram nih guys. Stress toy. Stress toy. Sana kan dijual selalu tuh. Tekan gini ke sini. Okay, alright. Last round. Kalau lihat ada mata ada shit. Ini apa benda ni shit man? Apa ini? Sudah terpandai lah kau pikir tu. Oke, aku dulu lah. Okay. Vape. Bukan curut. Apa? Apa itu? Pipe. Oi. Kau Ken. Kotor lidah saya. Okay, baik. Ya, Pak. Cek. Titik. Ya, ada air sini, ada air. Oke, aku. Okay. Cool. Very good. Ken, kau Ken. Gatal lah. Bikin telinga. Jangan makan saya. Jangan makan saya. Piranha. Ikan piranha. Alright guys, itulah game kita tadi guys. Sebenarnya Aduh, sakit kepala. Kalau kita ada props yang lebih power lagi. Iya. Dan kalau kita dalam keadaan yang tidak benda sini kan, kita boleh berlakon lagi kan. Lakonan bergerak. Actually sebenarnya right way untuk mainkan ini adalah benda tu sama. Kita pegang 3 bagi pas-pas. Iya. Bagi cepat siap, bagi kau lagi pikir terus bagi gitu. Benda yang Next. sama kan. Iya. Next one. Jadi kita boleh tahu kreativiti dia guna tu benda kan. Betul. So itu adalah game kita yang bertajuk props, play with your props. Kita akan ke subjek kita yang seterusnya. Yep. Subjek kita seterusnya adalah greatest heist dalam sejarah dunia. Okay? Yang real. Rompakan yang terancang terbesar atau terkenal di seluruh dunia. Dan beberapa yang kita dapat sediakan. Siapa mau mula dulu? Kenny, boleh start dulu?
Saya start dulu dengan 41 juta US dollar yang sudah dirompak. Ya, dia sebenarnya 26.5 million pound sterling tambahan, dia tambah dengan mata wang lain-lain lah. Ini berlaku tahun 2004, seminggu sebelum Christmas. Perompak-perompak ni dia pakai baju polis. Okey. Ini di Apa nama heist ni dipanggil? apa nama dia ni ya? Tidak nama. Okey. Tidak nama. Dia berlaku di Ireland. Okey. Di Ireland Ireland Okay. The greatest Irish heist ever. Okey. Itulah. Okey, itu nama dia. Itu nama dia. Jadi perompak-perompak ni dia pakai pakaian polis. Dia orang pecah masuk rumah 2 orang pengurus bank. Okey. Pecah masuk, lepas tu dia orang ambil keluarga dia orang sebagai tebusan. Okey. Threaten dia orang lah gitu. Jadi dia orang paksa 2 pengurus bank tu pergi bank macam biasa. Okey. Tapi lepas waktu pejabat, dua-dua pengurus bank tu dia terpaksa lah untuk kasih masuk perompak-perompak tu. Dia orang ugut ke ni? Ugut. Okey. Ya, sebab dia orang ambil kan tebusan keluarga dia orang sebagai tebusan kan, terpaksa lah dia orang. Okay. Jadi malam tu juga dia orang curi 26.5 juta pound sterling dan mata wang negara lain belum diselesaikan dan hanya 1 orang ditangkap. Itu pun untuk kes pengubahan wang haram, money laundering. Sampai sekarang masih belum diselesaikan. Berapa? 10 juta? 40 juta? Total 41 juta USD. Alright. Crazy man. Kaya raya dia orang. Kita berselang-seli lah. Alright. Seterusnya saya mau cerita tentang The Antwerp Diamond Heist. Antwerp. Yang berlaku ini paling famous saya rasa heist kalau kamu Google akan keluar inilah Antwerp Diamond Heist ni yang berlaku di Belgium. Okey, dia berlaku pada 2003 dalam 2 hari saya berlaku 15 ke 16 Februari 2003 di mana rompakan jewelry bernilai 100 million dengan diamond, gold, silver dicuri. Tahun berapa? Tahun 2003. Wow. Quite recent juga ni kalau 2003. Kalau 2000-an ni kira macam masih baru lah, bukan yang 60-an gitu kan. Ya, milenial kita. Wow. So, apa yang berlaku ni, si Leonardo Notar Bartolo ni, dia sewa satu bank ni, dia ada satu bangunan bank. Tapi dia ada kedai-kedai juga, ada tempat penyewaan juga. So, macam juga for example, kita kalau di KK dia satu bangunan tapi dalamnya ada tempat disewa, bukan gitulah. So, di tepi-tepi itu ada sewa juga. So, dia sewa ni 700 sebulan dia bayar selama hampir 2 tahun dia 16 bulan. Dia punya kajian. After 16 months ni dia buat kajian semualah. Dia berlakon, dia bawa dia punya team berlakon masuk dalam apa semua sampai dia dapat belajar itu semua tu berapa blok yang ada yang dibuat. Dah silap ada 16 blok yang dorang terpaksa lalui, termasuklah macam-macam lah blok dia. Heat punya, CCTV punya lepas tu ada dia punya vault dia semua dorong terpaksa tadi berlakon masuk sampai dorang boleh letak kamera pelan-pelan, dorang kaji habis-habisan. Wow. Dan dorang kurik tanah macam biasa dari bawah masuk pergi vault. Wow. Inilah yang masih lagi masalah kepada vault yang ada di dunia. Dorang cover kiri kanan atas bawah lupa. Itulah Antwerp Diamond Heist antara paling top lah, 100 million dan sampai sekarang belum diselesaikan. Recover, ya. Wow. Dari saya pula rompakan di Central Bank of Iraq. Iya. Dia berlaku pada Saddam Hussein, kan? 2003 juga. 2003. Di mana hasil curian yang dong peroleh itu kan bernilai 1 million. 1 billion. Hah? Billion. 1 billion? Iya. 1 billion. Wow. Lepas tu dia begitu lihat pencurian tersebut dilakukan selama 5 jam je. Dan akhirnya beberapa orang berhasil ditangkap lah. Dong buat rompakan tu dalam 5 jam ya, settle. Tapi sayangnya nilai yang dong dapat tu cuma 350 juta aja. Kena tangkap ke atau macam mana? Dong ditangkap juga sama yang baki dia tu kan tidak dapat sudah. So, ada yang berjaya menghilangkan diri. Itu di Irak lah. Dari 1 billion tu 350 diambil kembali lah. Ya, dapat balik lah. Wow. Banyak juga tu, gila ya.
Tahun berapa tu Zal? 2003. Itu macam masa invasion. Sama N12 pun 2003 juga. Ya, ini March lah, March. 18 March. Saya punya 2004. Dekat je tu. Iya. Zaman-zaman tu masih kurang sikit one security. Ya, kurang lagi. Aduh, kenapa kita nak merompak zaman tu? Dari saya pula, dia tidak banyak, tapi cara rompakan dia unik. Sangat unik. Lelaki yang dikenali sebagai D.B. Cooper, tidak tahu dia punya full name dia. Dialah satu-satunya orang yang membuat rompakan di udara. Wow. Rompakan di udara. 1971. Orang ni dia hijack Boeing 727. Okey. Dia curi $200,000 Di dalam flight tu. dalam flight tu. Okey. Dia tahu orang bawa duit dia kan? Ya, Kapal tu bawa duit. dia curi lepas tu flight tu dari Portland pergi Seattle di Okay. Amerika, Alright. dan dia lompat keluar. Hah? Dari kapal Dari tu. kapal tu? Ya. Oh, dia pakai ni lah. Parachute. Tiada juga cakap dia pakai parachute ke apa. Tiada. Jadi begitu Hai. banyak tahun sudah, mau 40 tahun lebih sudah. Masih aktif nah ni case-nya. Oh. Belum case belum close tutup lagi. lagi, ya? Belum tutup So, lagi. diorang dah tahu mati ke tidak kah begitulah. Ya. Itulah tu. Sebab tidak tahu dia mati ke tidak, dan jumlah file untuk case ni adalah sebanyak 60 judul. Teori dia saja. Kau merasa dia hidup kan? Mestilah kalau dia berani terjun mesti dia pakai bahkan. Parachute lah kan. Dan dia sudah kaji duit itu akan dibawa pada ini begini. Ya, dan tiada lautan di bawah. Peliknya tu. Wow. Yalah Portland pergi bukan aja. Oh. Ya, bukan jauh bukan Seattle. Ya. Gila ya. Ini gila lah. Alright, saya. Ini kembali ke Iraq juga, ini Saddam Hussein punya bank heist. Ini paling kick punya heist yang berlaku. Oh. 920 million US dollar. Pada 2003 juga. Hampir 1 bilion ni kena curi di Central Bank of Iraq ni di Baghdad ni. Tapi kalau kamu tahu cara dia paling kick, tiada apa-apa yang berlaku. Sebab masa tu dia presiden, dia ketua negara. Dia suruh anak dia pergi sana, dia bagi handwritten note. Please transfer duit orang 1 billion lah, tapi dalam mana belum cukup, belum sampai billion. 920 million ni. Please transfer to bank to his son account Qusay Hussein 920 million. Okay. Dia suruh transfer. Dan kalau raja suruh kau transfer, kau di bank kau mau transfer kan tak? Transfer lah. Gila, Transfer transfer lah. kan? Saddam Mati. Hussein lagi tu. King yang suruh tu. King itu. Jadi Saddam Hussein mau suruh note dia tidak pakai apa-apa saja, dia datang bawa anak dia bagi tu note. Okey. Ini surat daripada the general. Oh. Kuriklah duit mana yang ada. Kan bank punya aset ke apa masuk. Gila, jadi dia dapat semua. Dapat semua. Dan masa dia orang kena tangkap, anak dia ni mati. Dua anak dia mati sebenarnya masa orang raid ni. Dan si Saddam Hussein kena tangkap dan kena executed. Tapi dia nak mati masa tu lah. Dia kena bicarakan kena. Dan dia orang jumpa itu duit macam 2/3 daripada tu dia orang jumpa tu duit di dinding dia, di vault dia. Rumah dia buat di dalam dinding, sudah dia seal semua tu duitan. Hui, macam kartel lah style dia. Ya. Dan yang selebihnya masih tidak jumpa lah. Oh, sudah hilang. Ratusan million masih tidak jumpa lah. So kita pun tahu juga dia ada juga anak buah, ada juga apa semua kan. So itu yang kedua daripada saya. Sudah tu. Saya pula banyak saya jumpa, tapi saya balik pada yang rompakan terbesar di Malaysia lah. Oh, okey, ini aku mau tahu di Malaysia Yang punya. berlaku pada 31 Ogos 1994. Di mana geng ini dikenal sebagai geng Mamak. Oh, ini ya. Mereka telah merompak jongkong emas yang bernilai US 3 juta. Okey. Wow. Di mana dia buat? Dan itu berlaku di Semenanjung. Lepas tu apa yang lebih mengejutkan sebenarnya, rompakan ini berlaku di gudang kargo yang mempunyai kawalan keselamatan terbaik di Malaysia pada ketika itu, yaitu di kargo lapangan terbang antarabangsa Subang. Wow. Dan rompakan ini juga dianggap sebagai rompakan paling berani. Geng Mamak, geng Mamak. Ditangkap kah? Tidak ya? Panjang betul, saya tidak tahu akhir dia macam mana. Tapi ada saksi yang bagi tahu
Rompakan itu dilakukan oleh pegawai polis, dia cakap. Aduh. Adi. Tiga pengawal keselamatan telah tewas dan terikat. Dong bagi tahu dong apa itu yang datang tuh mungkin berpakaian Polis lah kan. Wow. Yang paling kick lagi dong sengaja pilih pada tarik tersebut sob masa tuan semua tumpuan pergi sambutan untuk Hari Kemerdekaan Malaysia kan. Wow, hebatnya. Ini aku kurang sikit Malaysia sebab macam dah pernah dengar tapi rupanya ada juga kan Ada Malaysia. juga yang kick-kicknya nih. Oh man. Wow. Tapi dong kena tangkap juga sebenarnya. Okay. Dong kena tangkap juga. Tapi duit dah jumpa. Sebab ada pepatah rakyat Malaysia kan yang famous. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Clever. Mana pun bijak perompak-perompak nih kan. Dengan adanya pepatah itu dong bagi tahu, pasti akan dijumpai. Oh, bagus. Sial. Kalau begitu kita telefon Jadi rakyat Malaysia bersabar tentang kehilangan MH370 itu kan. sepandai-pandai MH itu menghilangkan diri, dia pasti akan dijumpai juga lah. Well anyway, kalau gitu kita kena telepon polis Spanyol nih. Kita kena bagi tahu tu polis sepandai-pandai profesor melompat. Waduh. Akhirnya jatuh Nairobi juga. Kalau kamu tahu case dia punya Case lebih lanjut. Kamu Google ya. Okey. Berapa orang dong melompat tadi tu Zal kau bilang? Kalau tidak silap dong 12 orang. Wow. Terancang lah ni, terancang lah. 3 juta besar lah tu. 3 juta tu, gila. Hebat. Alright, Kenny. Dari saya Last last one. Ini berlaku di Perancis. Okey. Ini dipanggil the French Bank Vault Tunnelers. Tunnelers, dia di bawah tanah. Kalau kamu tidak tahu, tunnelers di bandar Paris tuh, Paris ini kan dia banyak tunnel di bawah. Catacombs and everything kan. Yep, and they are scary, Ya, sangat betul. menakutkan. Scary. Dan dia orang guna pakai tunnel itu tahun 2010 nih ya. Dia orang dapat jumpa tunnel-tunnel untuk pergi vault nih. Lebih 100 lebih safety deposit box dicuri. Gila Oh man, kalau kamu tengok Lupin kamu ingatkan ada catacombs juga dalam tu kan. Yes, Lupin. Wow. Okey. Ini di Perancis. Okey, kau cakap Perancis, saya cerita lagi Perancis last ni ya. Okey, ini The Pink Panthers. Okey, The Pink Panthers ni inspirasi Pink Panther tu yang kita tahu yang harimau kuning tu memang daripada ni lah The Pink Panthers ni kan. Okey. Cerita dia pasal 4 orang berbaju wanita masuk ke dalam jewelry store. Wow. Shit. Okey, diorang ambil 85 million pound diamond bernilai 85 million. Wow. Diorang smash, ambil case, escape, dapat lari 85 million. Dan 4 tahun selepas tu, ini case dah dapat masih buka sampai sekarang. 4 tahun selepas tu pada 2013. Ini yang tadi tu berlaku 2009 kan. So 2013 ni ada satu orang perompak pergi exhibition Leviev Diamond House di Carlton Hotel di Cairns. Ini dipanggil Sol, kira macam antara kecurian yang paling top sebab dia satu orang yang berompak bernilai 110 million. Jewelry thief of all time. Estimated 100. The Pink Panther were again suspected lah. Dorang punya dan sebab dorang pernah kena tangkap. So dorang dipanggil Pink Panther sebab dorang masuk pakai baju perempuan. Shit. Pink Panther. Pink Panther, Jo. Wow, hebatnya otak orang nih. Yang terakhir dari saya, Alright. rompakan daripada 3 orang podcaster. Jadilah, ini di Malaysia Merompak juga. hati-hati pendengar. Ini di Malaysia juga. Ini Okay. lebih besar dia punya amount daripada tadi lah. Okay. Ia bernilai 40 hingga 50 juta. Wow. Rompakan microchip di Batu Maung 2006. Malaysia kan ni? Malaysia baru je. Microchip Dan yang baiknya aku suka dengan rompakan ni sebab perompak tu Betul suka dengan merompakkan. tidak berjaya ditangkap. Wow. Dan suspek yang ditangkap tu pun last Bukan yang dia. kena tahan reman tu terpaksa dilepaskan sebab Tiada bukti kukuh. tidak ada bukti Yang kukuh. Wow. yang kukuh. Oh, best ni. Itulah. Best. Jadi aku salut lah dengan orang yang kena tangkap ni kan macam mana besar banyak orang saya last tangkap. Tapi yang tangkap yang best sebenarnya. So, Itu yang sebenarnya aku mau sepandai-pandai itu itu dah boleh pakai. Sekarang boleh pakai sudah. Dah boleh pakai sudah kalau itu. Tapi dia 2006 aku rasa maybe 10 years dari sekarang mungkin. Mungkin. Tapi kalau dia pandai, dia keluar
Dari Malaysia sudah, mungkin di tempat lain sudah. Berapa juta Zal? 50 ke 60 juta dia punya harga. US dollar. Microchip. Enggak, Microchip. Malaysia. kita ya. Banyak juga tu. Tadi baru 3 juta Ya. US dollar kan? Ya. Baru Baru itu 12 juta kalau ini convert. dapat convert sudah 50 ke 60 juta, Pak. I wonder microchip apa yang dia curi ya, yang sangat-sangat bernilai sebegitu. Saya pun tidak pasti sana. Iya, heran kan. Tapi yang aku tertarik sebabnya sebab tidak tangkap itu je lah. Ya. Yang ditangkap tapi terpaksa dilepaskan sebab tiada bukti. Jangan tangkap kami That's a pula. brilliant Sebab lah. kami happy dong tangkap. Tapi brilliant punya thinking lah kan orang bilang. Sangat hebat. Anyway, kita sebelum kita kasih tukar kepada tajuk kita seterusnya yang terakhir ni. Ada sebab orang melakukan rompakan antaranya adalah kesusahan hidup, tapi itulah ini yang rompakan yang dirancang ni, heist ni adalah yang mengambil masa bertahun-tahun. Dorang study bukan sikit-sikit, bukan yang tu nak Allianz Bank, mari. Bukan tu nak Agrobank, mari terus. Lari sudah gadah, mari. Okay, so diorang rancang, diorang sanggup invest. Macam yang berlaku di ada satu tempat berlaku di Spanyol juga ni, bank Spanyol juga. Ini pun sama, dia crossroad, dia sewa rumah, dia kulik tanah bawah juga. Dan bawa dia dapat lari juga. Tapi dia ambil tim dia juga, dia rancang selama 11 ke 12 bulan, 1 tahun lagi tu. Dia rancang, dia punya tim juga ada sudah, semua sudah ready. So untuk tidak menampakkan yang dorang ni terlampau ketara bawa tanah keluar, dorang konon-konon ni adalah dorang develop satu company yang dorang ni konon yang landscaping. So dorang punya company landscaping, dorang bagi kad, dorang taruh flyers yang dorang ni memang, jadi dorang dah heran kenapa tu rumah kena tutup semua. Ada tanah keluar masuk, rupanya tanah yang daripada tunnel tu terpaksa mau kasih buang keluar. Damn. So dorang dapat kurik ngamam di bawah vault, dorang dapat bawa lari. The thing is, macam Faizal cakap juga, dia selepas beberapa bulan selepas tu, salah seorang daripada dia member ni, Palui ni macam Tokyo lah sama si sama si Ano. Siapa ni? Denver. Bukan Denver. Bukan. Bukan Siapa si tu Denver. yang Dia punya boyfriend ni. pakar ICT tu? Ya, pakar IT. Oh, si Ano tu. Saya lupa sudah tu. Bodoh. Palui. So, kebodohan dia ni, dia dapat sabar ada duit, dia beli 12 biji kereta. Bodohnya. At the same time, dia beli 12 biji kereta, park di rumah dia. Nah, kan tahu lah kenapa kau ada kereta tiba-tiba 12 biji, kan? So ini berlaku di Spain juga, dan dia melibatkan heist juga. Dia orang berjaya dapat lari tahu, dapat lari semua. Tapi sayang itulah terus membawa kepada penangkapan yang lain lah. Sudah satu tertangkapkan, apa lagi? Itulah. Alright, kita pergi subjek kita yang seterusnya. Kalau ada teman-teman nanti kita tambah. Kita pergi subjek terakhir kita, iaitu greatest heist movies yang pernah kita mungkin kita punya simpanan yang kita memang ingat sampai sekarang. Saya akan cerita yang pertama, Inside Man, macam saya cakap tadi. Saya tidak berapa kupas tadi sebab saya mau kupas sekarang. Inside Man ni adalah cerita macam mana ini perompak masuk ke dalam bank untuk menyelamatkan, bukan dong curi apa-apa pun, dong mau curi satu benda dan mau cover yang nama keluarga dong dicemar. Ada owner bank ini dulu dia orang buat rompakan secara besar-besaran dulu zaman Holocaust. So zaman itu dia punya keturunan konon-konon dirompak lah diamond, lepas tu rompak itu ni dia pindah pergi US, dia buat satu bank, dia jadi orang terkaya terkenal, dia selalu menderma apa semua. Tapi yang perompak ni tahu. So kalau kau tengok dari awal pun dia macam dorang mau merompak duit tapi sebenarnya bukan. Dalam duit semua dorang tidak kacau pun. Yang revenge. Ya, dorang revenge masuk sana pakai topeng semua. Okay, macam mana dorang keluar sangat powerful. Dalam vault tu case dalam kotak-kotak ada satu kotak yang tidak berdaftar tau, milik kepada owner bank. Di situlah dia simpan belian yang keturunan dia punya, macam mana dia orang kasih Holocaust yang dia orang kasih bunuh dia punya keluarga dulu. Okay, yang owner, yang pekerja, yang profesor dia ni lah. So apa yang berlaku ni, ketua dia ni, profesor dia ni, bila dia orang sudah pakai topeng masuk, dia orang sampai dalam, dia orang kasih pakai semua topeng dan baju sama kepada semua orang. Wow. Which is kau tak tahu sudah siapa perompak. So dia ambil orang-orang yang tiada kes. Dia ambil orang-orang yang biasa, yang memang kerja biasa, yang orang biasa, supaya tiada background orang mau cek tu siapa di dalam bank. Yang kau balik pun saya tidak perlu, saya pun kena. So setiap hari dia orang akan pindahkan tu orang daripada bilik ni. 10 orang pindah ke sini, 5 pindah. Jadi kau tak tahu siapa pasangan kau. Kau tak tahu. Jadi aku cakap, saya pun dah tahu. So saya punya kawan bercerita macam dia enggak. Macam dia ya, saya rasa si Anu, tapi dia orang tidak tahu.
Hari-hari kena shuffle. Kena shuffle every day. Wow. So dorang minta lah helikopter lah, minta apa. Rupanya tidak. Dia kena tanya oleh dia punya tim, macam mana kita mau keluar, macam mana kita masuk, begitulah kita keluar, dia bilang. So apa yang berlaku? Dia buat satu space di store. Space tu ngam dua kaki jangan muat dia saja, tapi panjang lah. Dia buat satu store, itu store kan, dia kasih tolak pergi 2 kaki saja. Dia kasih kurang 2 kaki, tapi dia di dalam selama 1 minggu. 7 days di dalam tu. Dia buat batak, dorong susun cantik-cantik adalah tempat buka untuk masuk ventilation untuk keluar nanti. So dia sudah buat tu dalam 7 hari, orang buat sudah buka bank macam biasa. 7 bank lepas 7 hari selepas bank tu buka, dia buat macam biasa. Orang sudah bekerja macam biasa, sudah orang masuk keluar bank sudah kan. Dia keluar dari situ je. Daripada itu yang ruang kecil itu ada vent sikit, dia masuk. Dia macam customer lah juga. Dia macam customer dari bank. Dan dia berjumpa sama Denzel Washington waktu tu. Sebab waktu Denzel Washington dia punya polis dia, detektif dia lah. Dia kasih masuk 1 bilion dalam tu, dalam kalau pocket. Kalau mau tahu jawapan dia bilang follow this diamond, dia bilang. Follow diamond ni. Wow. Follow bijak juga lah si Anu ni. Dia punya follow. Rupanya tu diamond adalah yang masa yang penipuan yang berlaku oleh owner tu bank lah. Sangat awesome lah movie. Itu pertama daripada saya. Ken, tengok Inside Man. Ada di Netflix. Okay. Akan dilayan. Saya satu nih. American Animals. Okay, American Animals ni dia bukan curi. Tahun berapa? Tahun 2004. Okay. Dia ni based on true story 2004. Okay. Yang dibuat ni saya dalam 2010 lebih lah. Ya, baru-baru juga nih. Dia ni bukan curi duit. Dia curi ada benda rare tu. Lepas tu dia orang kira mau jual. Jadi story dia macam gini, ada empat sekawan ni, satu college. Dia orang nampak ada buku di dia orang di Transylvania University di Kentucky. US, Ya, dia orang tahu harga buku tu dipanggil Birds of America bah kalau kamu Google kan. Birds of America, Ya, besar buku dia tu kan. Dan dia orang mau curi itu. Itu yang dia mau curi? Itu yang dia mau curi. Sebab dia orang ada jumpa satu set buyer yang mau beli itu, black market lah. Black market. Yang underground lah. Ya, yang willing mau bayar orang berjuta-juta ringgit, dollars. Untuk curi itu. Dia orang mau beli. So dalam cerita tu dapat ke enggak? Spoiler sikit. Dia orang tidak dapat. Dia orang dapat curi 2 buku yang lain, tapi tidak beli. Tidak bayar. Tidak bayar ada juga. So, yang kasih perfect sudah nih. Sangat perfect. Yang bikin kasih rosak kan masa dia jumpa dengan buyer tu. Dan bilang, buyer tu belum datang lagi. Nanti kamu kasih tinggal nomor kamu lah. Kamu kasih tinggal nomor kamu. Jadi empat orang kawan tu, salah satu orang tu dia kasih simpan lah nomor sana. Nanti kamu kontak saya lah. Balik sekali las dari sana lah orang tracing. Polis yang call. Ya. Dan interestingnya nih ini movie ni kan, American Animals ni, dia panggil balik pencuri itu untuk collab buat movie ni. Dia interview dia orang gini semua. Tapi sekarang 3 daripada 4 pencuri itu kan sudah berjaya lah. Macam ada life dia orang sendiri sudah lah. Ada yang jadi lawyer, ada yang jadi buka company, begitu semua lah. Yeah, quite an interesting story lah ni. Very interesting. Alright. Zal, movie? Aku tadi itu salah satu dia itulah Inside Man. Inside Man kan? Yang kedua terbaru aku tengok lah. Ada siapa Muslim group dia tu The Vault tu. The Vault tu. Wow. Ini ada di Netflix kah? Ada. Bukan itu saya download ya. Yeah. Dia punya cerita pasal dong merompak juga, tapi yang dong merompak satu tempat ni, dong mau rompak koordinat untuk sudah ada ni kan Zal? Ya. The Vault, coba Google je. Untuk itu untuk tahu di mana tempat satu harta tu. Itu tidak secara ringkas. Kalau aku cerita nanti spoil pula. Itu salah satu lah. Yang kedua, James Franco kan? James Franco kan? Yo, ini. Wow. Damn. The Vault mana kamu tinggi tu? Jadi apa gambarnya? James Franco. Dia ni kan James Franco. Bukan itu lama punya, ada satu lagi. Ini baru 2021. Ada yang baru 2021 ni. Ada baru itu nah. Spanyol kan? Tuh, kamu scan. Spanyol punya. Itu. Oh. Ada yang baru lagi.
Ya. Itu best rancangan dia. Kalau kamu tengok Ingat kan James Franco yang ini? Oh, ini kita di pun ada mana? juga tuh. Ya, itu yang tahun berapa? 2017. 2017. Iya. Ya. Oh, okey. Ini Dia yang orang The Vault. remake balik. Oh, The Vault ni Paramount Movies ni buat. Iya. Hoi. Okey. Pelakon dia siapa? Wah. Mau tengok ni. In the list. Okey, in the list. Okay. Alright. Saya punya cerita pula yang kedua. Alright. Bertajuk Widows. Widows ini diterbitkan 2018. Heist thriller film diarah oleh Steve McQueen daripada screenplay oleh Gillian Flynn dan McQueen. Dan ni ceritakan tentang plot dia ni. Si suami ni dia mau merompak 5 juta from daripada politician untuk bayar ini crime boss 2 juta. During dia mau rompak tu mati laki dia. Mati. Itu lelaki mati. Cerita dia widow dia punya wife sudah sambung tu kena sambung lah sebab dia kena minta sudah dia tiada duit sudah apa semua kan. Dia sambung tu plan. Berjaya tak berjaya aku pun belum tengok. Tengah download. Interesting. Yeah. So bukan tengah download, tengah cari lah mana mau cari widows ni. Nice. 2018. Alright. Okay, saya punya antara the greatest lah, Inception. Inception. Inception best. Dia bukan curi apa-apa, dia curi informasi. Tapi sangat mind blowing. Sangat mind blowing. Ya. Dia sangat sci-fi bah. Ya. Kan? Dia Itu movie kau nak tengok yang kau kena. Ya, layan bagi betul-betul. Layanan dengan Dia macam 100% Tenet lah, Tenet. Ya macam Tenet tu juga. ya. Kau dah layan kau mau Kalau pening. tidak kau terskip sikit kan. Yang kau tidak faham cerita dia. Betul. Tapi dia secara ringkasnya dia orang masuk dalam otak ini. Ada satu orang kaya nih untuk mau ambil informasi betul. Dan dia perlukan informasi itu untuk buat revenge ke apa itu, saya tidak ingat sudah. Dan kamu nampak dia bertukar-tukar scene dengan sebenarnya dia orang cuba masuk 5 layer mimpi itu. So Orang building pun orang jalan semua ni macam bersambung semua. Ya. Kan? Apa yang berlaku di luar dia efek apa yang dalam. Okey. 5 jam dalam mimpi itu umpama 50 tahun. Gitu. Inception sangat Sangat gila lah itu. Saya So dia mau curi memory ni kan, informasi baru mau ambil kan. Ya, Dia mau informasi heist tu itu. memory. Ya. Sangat sci-fi lah. Sangat gila lah itu. Kalau kau layan betul-betul layan memang syok lah. Saya layan 5 kali sudah. Baru saya paham bodohnya. Okey. Zal ada lagi movie Zal? Ada satu cerita, aku tidak tahu ni kes rompakan ke tapi yang cerita lama. Saya lupa tajuk dia. Okay. Yang pelakon mungkin kamu ingat pelakon dia apa itu siapa Wolverine tu? Hugh Jackman. Hugh Hugh Jackman. Jackman dengan John Travolta. Kamu ingat gitu? Dia hackers tu. Yang dorong hack tu kan? Iya. Swordfish. Swordfish. Itu pun heist tu. Gila. Ada Itu Halle legend Berry, tu. Wak. Ya, ada Halle Berry lagi. Yes. Itulah yang tadi aku tergebrak bisa Google aku tidak jumpa lagi. Aku nak tahu tu Hugh Jackman. Dia tu. Masa tu dia belum famous Ya, kan? belum famous lagi. Yang scene aku dapat lupa sebenarnya masa dia disuruh dia mau dicek dia punya kepakaran tu kan. So one girls datang dia Wudu. sebelum berapa second tu dia dibagi kan. Ya. Tapi mestilah kau punya tumpuan lari kan. Ya. Itu. Sial. Cuma yang dia punya penamat tu, dia John Travolta mati ke tidak? Itu saya nak Aku tahu. lupa Swordfish. Dia macam ada klon dia lagi kan? Ya. Saya betul-betul main blown lah last tu. Swordfish aku lupa cerita Jadi macam mana, tapi I do remember. Kita Sebab kena Nice. it's raining. kita kena Google balik lah movie tu. Okay. Google balik. Saya mau tengok balik tu. Yo, Itulah. gila lah. The Swordfish. Betul-betul sedap cerita lama tapi Ya, Swordfish memang top box office juga tu. dia box office. Nampaknya hujan rahmat telah turun, guys. Rezeki ni. Dan Kenny Park jauh. Tapi dapat ada Faizal beli antar. Oh iya kan? Ya. Popak ujung Pelan-pelan. Anyway guys, alright. Rasanya kita sudah cover semua subjek-subjek kita hari ni. Semua kita ada cerita pasal semua link up kita punya cerita daripada awal sampai habis ni. Cerita tentang greatest heist, apa-apa heist yang pernah berlaku di history, movie-movie yang berkaitan dengan heist. Semua kita ada 6 movie ni kalau 9 movie ni kalau semua berlainan tadi. Banyak tau. Kita juga ada cerita tentang La Casa de Papel.
Kita ada kupas Money Heist. cerita pasal Money Heist. You guys should really watch it. Sangat powerful. Sangat punya powerful. series. Kita tunggu Ogos nanti. Dan kita ada juga cerita pasal The Dali atau Salvador Dali. Salvador Dali. So rasanya itu saja guys. Sorry ya, kita punya live ni kita akan shoot kemudian. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Lagu Dari Langit Podcast. Podcast yang pertama di Kota Marudu. Ciao Tin. Ciao. Ciao, Bella. Bella. Ciao. Kejap. Kejap. Lagu saya. Lagu segini Ken. Apa lagu? Penutup dia, penutup lagu. Penutup. Oke, lagu dia penutup This Love dinyanyikan oleh Maroon 5, di cover oleh Aini Nomia. Enjoy guys. Itu Enjoy. saja daripada kami. Bye. Bye. Jumpa Next episode. Yep. Bye. Next one. I was so high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye as she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I try my best to fit her appetite, keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same. Turn around and live again. That I start now. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh. Oh, hey, hey, hey. I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's alright. It's alright. My pressure on your hips, sinking my fingertips to every inch of you, because I know that's what you want me to do. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Ta-da-da-da-da-da. Yeah, yeah, yeah. Too many times before. Ta-da-da-da. Her heart is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Ini cerita Dapur Net.